Kita kena berusaha keras mempertahankan rumah tangga kita untuk anak-anak kita. Jangan bagikan alasan-alasan oh saya dengan suami dah berbincang secara baik, kami bercerai dengan baik. Ini semua adalah kata-kata daripada barat sebenarnya. Kami bercerai dengan baik, kita jaga anak sama-sama dan sebagainya. Kalau tak ada unsur-unsur penderaan, tolong pergi jumpa dengan marital therapist jika ada masalah rumah tangga. Sebab anak-anak adalah amanah daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati YDP Ikram Kajang, yang dihormati mudir sekolah Al-Alamin, sekolah Al-Alamin Semenyih, serta tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah pada pagi ini. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama lah cuba berkongsi ilmu sedikit sebanyak apa yang kita ada, apa yang mungkin saya hadapi ataupun lalui di klinik saya setiap hari, berhadapan dengan macam-macam lah masalah tingkah laku kanak-kanak dan juga mak bapak, bukan kanak-kanak je tapi mak bapak juga kan. Jadi kita bincang hari ni kita macam sembang-sembang lah, anak beranak lah kata orang, kalau boleh sembang-sembang anak beranak. Tadi Ustaz Anas perkenalkan saya sebagai seorang konsultan psikologi klinikal. Jadi saya ada klinik di Hospital An-Nur. Kalau ada masalah boleh datang situlah, Hospital Pakar An-Nur di Bandar Baru Bangi. Jadi ibu bapa sekalian semua dah ada anak lah kot kan. Yang datang sini insya-Allah semua dah ada anak kan. Ada tak anak yang dah umur lebih daripada 10 tahun? Okey, ada yang anak umur lebih daripada 20 tahun? Tak ada Ini ibu bapa muda lagi lah, belum sampai 20 tahun Belum ada yang masuk universiti, belum ada lagi Kebanyakannya sekolah rendah, sekolah menengah. Betul? Okey. Jadi tuan-tuan perempuan ni sebenarnya generasi Y. Mungkin ada yang generasi Z. Kalau anak saya yang sulung tu generasi Z lah. Saya dah ada cucu seorang. Cucu saya generasi Alpha. Okey, jadi tuan-tuan perempuan, zaman tuan-tuan perempuan membesarkan anak berbeza daripada zaman saya pun. Anak saya generasi Z. Tak sama dengan anak sekarang ni. Ni generasi Alpha. Zaman anak tuan perempuan, saya tengok kat bawah tadi pun, tengok je kan budak-budak ni kan. Normal ke tak normal? Yang kat bawah tu melompat, menjerit. Normal Kalau anak tuan-puan diam je tak buat apa-apa, tu tak normal. Kena tahu apa yang normal tak normal. Jangan kata budak ni asyik menjerit je. Kalau bawah 5 tahun menjerit tu normal. Umur 10 tahun menjerit lagi normal tak? Tak normal lah. Apa pasal boleh menjerit lagi? Tak reti bercakap ke apa? Kalau umur 10 tahun masih menjerit, maknanya dia tak pandai bercakap lah. Sebab tu dia menjerit kan. Kalau bawah 5 tahun menjerit sebab dia tak pandai lagi nak meluahkan perasaan kan. Okey, tak apalah. Saya nak ceritalah. Ni zaman tuan-tuan perempuan membesarkan anak tak sama daripada zaman mak bapak kita. Jadi jangan cakap zaman orang dulu okey je. Saya pantang dengar orang cakap macam tu. Saya nak tanya balik, apa yang okey tu? Bagi tahu saya, apa yang okey zaman mak bapak kita dulu okey je, apa yang okey? Jadi jangan mencakap je kan, cakap dengan psikologis kan. Okey, jadi zaman kita tak sama dengan zaman mak bapak kita 40-50 tahun dulu. Sebab zaman dulu tak ada apa? Tak ada internet. Itu je jawapan dia. Antara jawapan dia lah, zaman dulu tak ada internet. Bila tak ada internet, maklumat travel tak sepantas hari ni kan. Hari ni maklumat di hujung jari. Kita buka aja handphone lah pun orang dah share macam-macam, betul tak? Sampai tak larat-larat. Saya pun dah left banyak grup. Sebab banyak grup tu sama je kan isi dia kan. Jadi kita pun banyak sangat maklumat. Jadi kita panggil ni kebanjiran maklumat. Bila maklumat banyak, peluang terbuka luas. Sebenarnya
Pilihan pun terlalu banyak, saingan meningkat, stres. Jadi kehidupan kita hari ini lebih stres daripada zaman mak bapak kita dulu. Kita stres dengan maklumat yang banyak. Stres tak? Banyak sangat maklumat dapat. Sampai kita rasa tak nak tengoklah handphone ni, tutuplah kejap kan. Kenapa kita stres? Sebab otak kita terpaksa proses maklumat tu. Bila kita proses maklumat lebih daripada yang kita perlukan, otak kita pun jadi stres lah. Dan bila kita stres, sebenarnya kita akan buat lebih banyak kesilapan. Ni penting tuan-tuan perempuan. Bila kita stres yang berpanjangan, bukan stres sikit-sikit lah. Saya pun stres nak datang sini tadi, sebab dah lama sangat tak datang sini kan. Jadi mana jalan ni, betul ke tidak? Dulu tak pernah nampak pun, kena lalu Eco Majestic pula. Kat manalah tempat ni kan. Stres juga, tapi tu stres yang normal. Okay, kita stres pergi kerja, balik kerja. Tapi bila kita menghadapi stres yang berpanjang dengan maklumat dan sebagainya, dengan masalah kita sendiri, masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah di tempat kerja dan sebagainya, kita sebenarnya dah cukup dah stres. Jangan stres banyak sangat. Nanti kita banyak buat kesilapan. Antara kesilapan yang saya nak sebut hari ini ialah banyak berlaku penceraian. Sebab apa? Stres. Ada kaitan tak perceraian banyak berlaku hari ini dengan stres? Ada sebenarnya. Sama juga dia punya faktor dia. Faktor kebanyakan maklumat, pilihan banyak. Bila kita rasa kita dah tak serasi dengan orang tu, kita rasa dengan maklumat sekarang ni, orang buka Facebook pula tulis macam-macam. Dia kata saya ingin memaklumkan, saya telah pun bercerai dengan isteri saya sekian pada tarikh sekian. Hari ni orang dah tak kisah dah nak buat pengumuman macam tu. Dulu tak ada orang nak buat pengumuman macam tu. Dulu orang buat pengumuman nak kahwin. Hari ni orang buat pengumuman bukan setakat nak kahwin, tapi bercerai pun buat pengumuman juga. Doakanlah kami bahagia. Kan kita tengok selebriti lagilah tak kisah kan dan sebagainya. Ada masalah tak kat situ bila banyak sangat kes penceraian ni? Ada. Dia akan affect kita punya masyarakat. Dan saya berada dekat at the receiving end. Dekat klinik saya yang datang ialah anak-anak daripada mangsa penceraian. Dah ada banyak masalah. Yang penceraian merosakkan perkembangan jiwa kanak-kanak. Jadi ibu bapa sekalian, saya harapnya ambil berat benda ni. Kita dah pilih pasangan kita tu sebagai pasangan kita. Saya pilih awak kahwin dengan saya memang nak kahwin dengan awak. Tak kisahlah isteri ke suami kan. Ada tak yang dipaksa kahwin kat sini? Tak ada kan? Kahwin paksa dah tak ada Jadi kalau kita memang pilih dia untuk dinikahi, maka work your marriage. Kita kena berusaha keras mempertahankan rumah tangga kita untuk anak-anak kita. Jangan bagikan alasan-alasan saya dengan suami dah berbincang secara baik, kami bercerai dengan baik. Ini semua adalah kata-kata daripada barat sebenarnya. Kami bercerai dengan baik, kita jaga anak sama-sama dan sebagainya. Kalau tak ada unsur-unsur penderaan, tolong pergi jumpa dengan marital therapist jika ada masalah rumah tangga. Sebab anak-anak adalah amanah daripada Allah. Kalau belum ada anak nak bercerai tak apalah, tapi bila dah ada anak ambil berat perkara tersebut. Okey, tak apa, saya menyeleweng sikit, masuk balik. Jadi anak kita semua hari ni, mereka adalah kita panggil digital generation. Jika tuan-tuan perempuan lahir tahun 90-an ke atas, anak saya 97, itu dah kira digital generation. Sebab masa tu internet dah ada, dah meledak dah. Okey, jadi dia anak-anak kita pergi kedai pergi sekolah, dia expect dah ada dah wifi. Kan, makan kat kedai semua nak minta handphone mak bapak, betul tak? Kalau tak dapat handphone apa dia buat? Mengamuk kan. So kalau dia mengamuk, apa kita buat? Balik. So tak boleh lah makan kat kedai. Okey. Ini kecil kot. Okey, zaman builders lah, dipanggil builders yang lahir tahun antara 25 sampai 45. Mak ayah kita mungkin ada yang lahir sebelum tahun 45. Mak saya pun lahir tahun 46. Mak saya baby boomers lah, dia lahir tahun 46 sampai 64. Saya generasi X. Saya lahir tahun 72, so saya generasi X. Anak saya generasi Z. Lahir tahun 96, 97 ke atas. Tak ada generasi Y, mungkin ada tuan-tuan perempuan generasi Y. Dan sekarang anak kita generasi Alpha yang lahir daripada 2010-2024. Okey, kita tengok jenis kereta pun dah berbeza kan. Mungkin generasi Z hari ni pakai kereta elektrik Tesla.
Zaman anak kita besok mungkin autonomous vehicles. Maknanya kereta tu jalan sendiri, tak payah buat apa-apa. Masuk, duduk, kita jalan. Nak pergi mana kita pergi. Ni akan datang, tapi dah ada dah, kan? Okey, anak kita yang lahir generasi Alpha, mereka lahir ketika ataupun membesar dalam keadaan COVID-19, kena kuarantin kat rumah. Okey. Okey, dan permainan mereka banyak main fidget spinner. Tahu spinner tu yang selalu berpusing tu kan, boleh beli online kan, beli kat Shopee je kan. Okay, music device, smart speakers dan sebagainya lah. Leadership style, inspiring. Dia ada beza, setiap generasi tu ada jenis perbezaan dia. Dan anak kita disebabkan oleh banyak pilihan yang mereka ada, mereka cepat buat keputusan. Tak zaman kita, tak macam zaman kita. Zaman kita dulu nak fikir, lambat kan nak buat keputusan. Nak terima ketidakpindangan cik tu ataupun puan ni, kita ambil masa lama. Hari ni diorang boleh buat keputusan sekelip mata. Sebagaimana dia buat keputusan nak beli tudung, dia boleh buat keputusan dengan siapa dia suka ataupun tak suka. Hari ni dia suka orang ni, besok dia suka orang tu pula. Ini dekat sekolah rendah pun dah ada dah kan. Anak-anak dah masuk umur, dah jam 4, jam 5, dah jam 6. Mak-mak dengan bapak-bapak tolong bersembang dengan anak-anak kita. Tanya dia, awak suka dengan siapa kat sekolah tu? Mesti ada. Sebab walaupun anak kita hidup zaman berbeza, tapi software dia dalam ni sama je sebenarnya. Software kita dengan software anak kita ni sebenarnya sama. Sebab Allah jadikan dia sama, tak ada perubahan, tak ada beza. Tapi environment dia dibesarkan zaman apa, yang itu yang membentuk cara dia buat keputusan, cara dia berfikir. Okey. Okey, generasi Y dikatakan sebagai generasi yang confident. Generasi Z dia lebih kompetitif, dan generasi Alpha ni adalah generasi akan decision maker. Dia orang ni akan buat keputusan siapa dia nak pilih, parti mana dia nak pangkah. Kan, nak dengar cakap mak bapak ke tak nak. Dia buat keputusan. Hari ni saya dah banyak kes anak-anak tak mau pergi sekolah. Ya? Saya tanya kenapa tak nak pergi sekolah kan? Dia kata, I'm not going to school. Confident. Dia decide. Umur berapa tahun ni? 9 tahun, 10 tahun. Dia decide, I'm not going to school. Sebab apa? Sekolah dah ada dalam internet kan? Ada banyak kan? Tuition online so banyak. So kenapa nak pergi sekolah? Cikgu dah ada dah dalam internet kat rumah, tak payah pergi sekolah. Betul tak cikgu? Kita yang tak tahu kan, anak kita tahu. Dia boleh come out dengan banyak. Okey mama, pilih je mama nak program apa. Excel A ke, Excel B ke, C ke, D. Ada banyak. Yang ni langganan 1 tahun RM500. Yang ni langganan 1 tahun RM120 je, murah mama. Tapi yang ni tak bagus sebab cikgu dia selalu tak ada dalam kelas. Online lah, virtual. Anak kita boleh describe. Dia boleh bagi tahu kita dia nak package yang mana. Sebab apa hidup dia dengan internet kan? Jadi kita dah kena cakna kena aware benda macam ni Okey, so ni generasi Alpha. Dia orang ni memang lahir dengan built-in teknologi. Ada chip dalam kepala dia ni. Kita lahir tak ada chip. Dia orang lahir dah ada chip dah dalam ni. Dia memang antena dia macam ni je kan, tengok mana ada internet kan. Jadi diramalkan lebih berpendidikan, lebih mahir dengan teknologi, dipanggil screenagers. Biasa beraksi depan skrin. Sebab apa? Daripada dia baby pun kita suruh dia senyum kan, senyum kita pun ambil gambar. Macam cucu saya lah, ya Allah kan. Tak payah suruh dia baru umur setahun. Dia nampak je handphone nenek dia ni, dia terus senyum. Tak suruh pun, dia terus senyum. Nampak je skrin, dia nampak skrin je dia terus senyum. Automatik. Sebab apa? Daripada umur dia 1 hari lagi lama, dia suruh senyum. Kan, tiap-tiap hari dia dengar, 365 hari dia dengar senyum. Umur dia dalam sebulan dia dah boleh senyum, dia akan senyum automatik sebab dah dibiasakan dengan suruh senyum. Tengok sini, pandang sini, pandang menik, pandang atuk, senyum. Jadi anak-anak cucu kita lah, cucu saya lah, anak-anak tuan-tuan perempuan, screenagers. Mereka memang membesar dengan screen. Okey, jadi bila dia banyak sangat maklumat yang dia dapat, banyak sangat ni dan sebagainya, kita memerlukan kepada ibu bapa untuk sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau kita rasa dulu bapa kita tak bercakap dengan kita, jangan ikut yang tu.
Yang tu tak boleh kod. Bapak kita besarkan kita mungkin cakap sikit je kan. Tak apalah, kita hidup je kan. Okey je kan. Ramai orang cakap macam tu kan. Bapak aku dulu rotan aku kan, tak sah satu hari tak kena rotan. Okey je. Ada yang dah berubah. Tuan-tuan perempuan, zaman dulu kita tak berani nak cakap, mak saya tak nak pergi sekolah. Tapi hari ni anak kita dah berani cakap. Okey. So itu senario ya, anak-anak yang berusaha zaman ni. Macam saya cakap tadi lah, walaupun lah zaman dah berubah, teknologi berubah, software manusia tak berubah, sama je. Otak manusia macam tu juga Allah jadikan. Okey. Dan otak manusia ni memang bahagiannya akan menyerap semua maklumat dan akan mengeluarkan maklumat tu. Dia yang akan fikir, synthesize apa yang dia nak buat. Okey. Kita tengok ni otak manusia, nampak Okay, bahagian depan yang merah tu, ini adalah bahagian depan ni. Ya, kita panggil frontal lobe, bahagian cortex. Ini adalah bahagian yang paling lambat sekali berkembang. Otak kita ni dia berkembang daripada belakang ke depan. So dia belakang ni berkembang dulu. Maknanya berkembang ni ialah dia matang dulu. Okey, bahagian belakang kepala ni terlibat dengan apa? Siapa tahu? Terlibat dengan pergerakan, movement. Sebab tu budak-budak baby dah boleh berjalan kan. Katalah umur berapa? 3 bulan dah boleh senyum, saraf motor dia dah boleh senyum. Umur 5 bulan dah boleh bergolek. Betul? Ya, umur 6 bulan dah boleh merangkak, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan dah boleh berdiri, duduk, berdiri, berjalan. Umur setahun dah boleh berjalan. Tapi boleh cakap lagi tak? Dia berjalan dulu baru dia boleh cakap. Yang cakap ni lambat sikit. Okey? Bukan cakap lambat, semua itulah lepasnya bercakap, nak buat nak memberitahu apa yang dia nak tu semua lambat. 4 tahun 5 tahun baru boleh bercakap dengan baik. Okey. Kat sini yang penting ni proses perkembangan otak. Jadi kalau anak tonton perempuan yang baru umur 5 tahun tu, ni banyak bahagian kuning dengan merah ni kan, bahagian ni belum matang lagi. Okey. Yang matang yang biru tu. Jadi maknanya ni kajian sains mendapati manusia ambil masa 20 tahun lebih kurang 20 hingga 25 tahun untuk matang. Bila kita kata matang kat sini, maknanya dia boleh fikir implikasi daripada tindakan dia. Itu yang penting. Kalau umur masih lagi perhatiin, remaja ni masih belum matang, dia boleh fikir. Dia boleh fikir nak lari dari rumah. Boleh tak? Boleh kan? Dia plan je. Macam mana nak lari dari rumah, menyampah dengan mak dah, macam bebel aja kan. Jadi dia fikir dah, macam mana nak lari, tunggu mak tidur, tunggu ayah tidur. Lepas tu apa, naik komuter pergi mana, rumah kawan dia. Dia dah kontak dah kawan dia. Hari ni lagi ramai kan kes kanak-kanak remaja lari dari rumah. So nak fikir lari daripada rumah tu tak ada masalah. Dia orang boleh plan. Dia boleh plan nak curi kat mana, motor orang ke, tunggu orang tak ada kat rumah, dia boleh plan. Tapi dia boleh fikir tak implikasi daripada tindakan dia tu. Yang tu memerlukan kematangan. Kalau aku curi motor orang, apa jadi? Nanti kena tangkap polis, nanti malu mak aku, nanti aku tak boleh pergi sekolah, nanti aku tak boleh jumpa kawan. Tak jadilah, tak jadi. Nak fikir ke sampai tu ambil masa. Dia ada satu kita lain kan. Okey. Jadi kat sini pengembangan otak ni sangat penting untuk kita faham bagaimana otak manusia berkembang, supaya kita boleh tengok pentingnya 20 tahun ni untuk mak ayah berada bersama-sama dengan anak-anak dan mendidik anak-anak tu. Kalau kita tak didik anak-anak kita, maksudnya kita tak bercakap dengan dia, dia akan cakap dengan siapa? Dengan kawan. Kalau dia ada kawan. Yang tak nak pergi sekolah tu, dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan AI. Dia cakap dengan AI. Chatbot. Dia cakap dengan AI. Tahu kan AI? Chatbot, tahu chatbot? Dia boleh chatting dekat internet. Dia chatting dengan siapa? Kita pun tak tahu. Apa chatbot tu cakap dengan dia, kita tak tahu. Kita tak ada kat situ. Beberapa tahun lepas ada kes remaja di Sarawak, di Kuching, Sarawak. Dia ni kena bully kat sekolah, remaja perempuan kena bully kat sekolah. Lepas tu dia tulis dekat dia punya Facebook sebab dia asyik kena bully, jadi dia tak tahan, dia pun tulis lagi lah. Dia rasa sedih orang bully dia, lagi kawan dia bully dia.
Akhirnya dia pose satu soalan, dia kata, adakah patut saya bunuh diri? Dia tulis, adakah patut saya bunuh diri? Kawan dia semua, patutlah, kau memang tak payah hidup lah dan sebagainya. Ni semua cyberbully. Mak dia tak tahu langsung, rupanya dia kena bully online ni. Bapak dia tak tahu langsung. Sebab apa? Sebab mak bapak tak ada akaun Facebook. Dan apa yang berlaku? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Jadi nak menunjukkan kanak-kanak tak boleh fikir waras, Dia tak boleh fikir secara waras. Bila dia dalam keadaan stres, macam-macam orang bully dia, orang kata dan sebagainya, dia mungkin akan buat keputusan yang merosakkan diri dia. Okey? Jadi sangat penting tentang perkembangan otak ni. Dan di bahagian yang saya sebut tadi, bahagian depan ni, inilah bahagian yang terlibat dengan berfikir. Berfikir, merancang, belajar, nak serap ilmu kat sekolah kan. Kat sekolah kena buat apa dan sebagainya, balik rumah kena buat apa, homework ada ke tidak. Ini bahagian depan, bahagian otak kita yang depan. Okey. Jadi ni otak manusia lah. Jadi perkembangan otak manusia mencapai kematangan pada umur antara 20 hingga 25 tahun. Setakat ni boleh dapat yang ni. Kalau puan-puan dapat yang ni pun okey lah. Sebab tu kenapa agaknya lah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, umur berapa dia kahwin? Boleh bagi satu soalan kuis kot Kalau betul boleh dapat hadiah. Ingat tak Nabi kahwin umur berapa? 25 tahun kan. Ini baru saja dibuktikan 1400 tahun lepas dia wafat. Jadi maknanya memang umur antara 25 tahun ini umur yang kira kita kata sudah matang untuk buat keputusan, untuk pikul tanggungjawab. Nak kahwin kena pikul tanggungjawab kan. Bukan setakat seronok-seronok je kan. Jadi tuan-tuan perempuan, oleh sebab software kita ni sama je daripada zaman Nabi, zaman Adam sampai sekarang Jadi pendidikan untuk anak-anak kita pun kena ikut dia punya nilai yang sama. Kita tengok tujuan pendidikan dalam Islam. Jadi macam tadi ramai ustaz pun dah sebut bahawa tujuan pendidikan dalam Islam tu kita nak melahirkan manusia yang akan menyembah Allah. Dalam surah Az-Zariyat kan ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah Allah. Menyembah Allah. Dan kedua, melahirkan manusia yang akan menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Hari ini banyak kemungkaran berlaku kan. Online je lah, tak payah pergi mana-mana tuan-tuan, tak payah pergi cari cyber cafe, dalam rumah kita je pun banyak. Cuma kita nak pilih yang mana je kan. Dalam surah Ali Imran ayat 110 dan melahirkan manusia yang akan memperbaiki kehidupan masyarakat serta menegakkan nilai-nilai hidup yang berlandaskan syariat Islam. Kita tak nak maknanya manusia membuat semakin banyak kerosakan kan. Kita nak manusia buat kebaikan sesama manusia. Apa yang berlaku hari ini dah banyak sangat kerosakan. Kalau kita tengok di Timur Tengah itu kerosakan atas nama ataupun kerosakan pada kemanusiaan lah. Apa yang berlaku di Palestin tu dah kira dahsyat sangat lah kan. Okey, jadi tuan-tuan perempuan dalam Islam mendidik tu dengan kasih sayang. Okey, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali, ini cucu dia kan dan sebelah dia ada seorang sahabat nama dia Al-Aqra' bin Hubais At-Tamimi. Al-Aqra' ni dia cakap apa? Dia kata, sesungguhnya aku ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah cium seorang pun. Jadi Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Kita nak anak-anak kita sayang kat kita, kita nak anak-anak kita hormat dengan kita kena sayang dia dulu, kena hormat dia dulu. Makna kat sini hormat bukanlah kita pergi tabik hormat itu kan. Maknanya kita menghormati dia sebagai seorang manusia yang memerlukan perkara-perkara tertentu yang perlu dijalankan tanggungjawabnya oleh ibu bapa. Okey, ada 7 ni nak tanam nilai ni. Banyak ni saya nak kena kupas ni. Boleh ke sama-sama dengan saya? Kita go through sikit-sikit insya-Allah okey. Yang pertama, tuan-tuan perempuan, kita nak bagi nilai pada anak kita. Bukan setakat kita nak bagi dia makan, minum, bagi handphone, bagi gadget ke, bagi itu. Tapi kita nak bagi nilai, sebab nilai ni yang kekal. Nak bagi dia values, nilai. Apa dia nilai?
Jadi nak didik anak yang pertama tu dengan akidah Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Luqman, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Bermaksud dia, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini nak kena didik anak, kena cerita yang ni dulu. Jadi kat sini siapa dulu Luqman ni, mak ke bapak? Luqman ni mak ke bapak agaknya? Bapak lah kan. Dalam Quran sebenarnya cerita tanggungjawab memberi pendidikan Al-Quran, pendidikan akidah ni adalah tugas bapak. Ya, jadi bapak-bapak tolong cakap dengan anak-anak, boleh? Ya, jadi bila nak marah anak pun cakap tentang Allah. Allah tak suka awak membazir. Kan? Anak kita makan tak habis, jadi kata-kata habiskanlah sikit lagi ni. Allah suka orang yang makan sampai habis, tak membazir. Kaitkan dengan Allah. Allah suka orang yang solat awal ke, Allah suka orang yang lemah lembut ke. Bila kita didik anak, sebut kaitkan dengan Allah. Siapa ciptakan alam ini? Kalau yang umur setahun 2 tahun kan, kita baru nak belajar bercakap tu, kita tunjuk siapa ciptakan langit? Allah. Tu pokok, siapa yang ciptakan pokok? Allah. Kaitkan tu semua dengan Allah. Bukan setakat tunjuk dekat buku kan. Kita ajar anak kita tunjuk buku A, B, C kan. Ayam, B, bola, itu je lah kan. Cuba panjangkan sikit ayat kita tu. Siapa ciptakan ayam? Allah. Siapa pencipta bola? Bola ada kilang bola. Kan? Tapi kilang bola pun dia ambil bahan-bahan nak buat bola daripada pokok getah. Siapa ciptakan pokok getah? Allah, kan? So kaitkan semua dengan Allah. Ya, jadi ni bapak punya kerja ni. Boleh balik rumah malam ni terus cakap dengan anak, mak ada sibuk kat dapur kan. Jangan suruh mak aja. Ni kerja bapak cakap tentang akidah ni. Percaya tak? Percaya tak? Ni kerja bapak. Ramai orang bapak. Kadang-kadang saya bagi ceramah kan, ada bapak datang lepas tu dia tak puas hati dengan saya. Dia kata, selama ni dia kata saya ingat mak yang kerja didik anak ni kat rumah. Mak saya dia yang ajar saya mengaji. Marah dia dengan saya. Saya kata ni daripada Quran, bukan saya cakap. Saya tak jumpa satu pun ayat dalam Quran yang kata mak yang suruh cakap pasal akidah ni dengan anak. Saya tak jumpa. Yang saya jumpa semua bapak. Luqman adalah bapak. Okey, saya bagi satu lagi ayat. Ya, Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Zakaria ni mak ke bapak? Bapak. Jadi nak berdoa dapat zuriat yang baik ni kerja siapa? Kerja bapak ke kerja mak? Selalu mau suruh mak doakan. Kalau mengandung lagi lah kan, puan kena banyak berdoa kan, dapat anak yang soleh-solehah. Ada tak orang pesan dengan bapak, bapak kena berdoa supaya dapat anak soleh-solehah? Ada tak tuan? Pernah tak ada orang nasihat bapak suruh doa? Ada? Alhamdulillah, bagus. Kalau ada, bagus. Kalau nak tahu dalil dia, ni dalil dia. Dalam Quran semua cerita tentang bapak. Luqman seorang bapak, Zakaria seorang bapak. Ada lagi. Kalau tak puas hati ada lagi. Satu lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Begitu juga Yaqub, Ibrahim seorang bapa, Yaqub pun seorang bapa. Apa wasiat dia? Wahai anak-anakku, ya bunai, maknanya wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sampai dia nak mati, nak wafat pun Nabi-Nabi dia yang pesan kepada anak-anak dia, bukan isteri dia. Kita pun tak tahu isteri Nabi tu nama apa. Tahu tak? Nabi Yaqub apa nama isteri dia? Kena buka kitab sirah lah kot. Baru tahu kan, saya pun tak ingat. Maknanya dalam Quran cerita bahawa peranan bapa dalam pembentukan akidah sangat penting. Oleh kerana ia diceritakan dalam Quran, maka bapa-bapa akan ditanya di akhirat besok, apa yang kita dah buat pada anak-anak kita? Kita dah bagi dah pendidikan akidah pada anak kita?
Macam mana akidah anak kita? Anak kita mati besok dalam keadaan Muslim ke? Kita kena risau dengan benda tu, ya. Ada lagi. Ini Nabi Yakub. Apakah kamu menjadi saksi saat maut menjemput Yakub, semasa dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi dia make sure, bukan setakat dia ajar je, tapi dia make sure, dia tanya, besok bapak dah mati, awak jadi orang apa? Orang kafir ke bukan? Islam ke tak? Semayang ke tak? Dia tanya anak-anak dia. Dan anak-anak dia menjawab. Ini semua ada dalam Quran. Jadi berat sebenarnya tanggungjawab seorang bapa memastikan anak-anak kita mempunyai akidah yang sejahtera, akidah yang salimah, yang sejahtera, akidah yang baik, akidah yang sahih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, dah tanamkan akidah, kena latih ibadah. Ibadah ni dilatih, bukan setakat cakap sekali je. Tak. Kan ayah dah cakap dah, suruh semayang, kenapa tak semayang? Tu banyak kali dengar kan. Kita pun cakap pinggang lah kan. Ayah cakap apa? Mak cakap apa? Okey, tuan-tuan puan-puan, berapa kali nak kena cakap dengan anak baru anak tu faham dan buat? Berapa kali nak kena cakap? Ni nak kena latih ni. Solat, puasa, tutup aurat, sembahyang kat masjid ke, ibadah sunnah ke, baca Quran, mengaji, ni semua kita kena kena latih. Dalam Islam sebenarnya dah ada metod tarbiyah. Dalam sebuah hadis Nabi kata, muru auladakum bisolati wa hum abna'i sab'a sinin. Maknanya suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Pukul dia kalau tak solat umur 10 tahun. Dan pisahkan mereka di tempat tidur. Okey, daripada umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, berapa tahun? 3 tahun. Maknanya umur 7 tahun sampai 10 tahun kena latih solat setiap hari. Solat berapa kali sehari? 5 kali sehari. Jadi setiap kali masuk waktu solat kena cakap, kena suruh, kena ajak, kena tunjuk. Setiap kali setiap kali 5 kali sehari Dan tak boleh pukul, tak boleh komplain. Kan ayah dah cakap, tak boleh cakap macam tu. Sebab hak dia untuk dilatih selama 5 kali sehari, 7 kali seminggu, 365 kali setahun, selama 3 tahun. Okey, cuba keluarkan handphone masing-masing, cuba darab. Cuba darab. 3 tahun darab dengan 365 hari, darab dengan 5 kali sehari. Berapa kali? 5,475 kali. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kena cakap 5,475 kali dulu baru kita boleh pukul dia. Faham tak? Baru dia faham. Baru dia masuk dalam batu jemala patik ni. Nak bagi ingat kan semayang. Kita akan panggil ke semayang, Abang Long masuk rumah semayang. Kak Ngah dah semayang belum? Tanya. 5 orang anak 5 kali tanya Jadi siapa yang bercita-cita nak anak ramai tu, bersedialah dengan suara macam mikrofon. Ataupun tak payah pakai mikrofon dah kan. Biasanya mak-mak anak ramai ni suara dia memang dah semesta alam dengar kan. Tak payah pakai mic. Bangun kan, semayang. Dan tuan-tuan perempuan, ni kajian sains mendapati kanak-kanak dia kena dengar sebanyak 4,000 kali baru dia ingat. Sama tak apa Nabi suruh buat? Sama je lebih kurang. Cuma dia baru saja dibuktikan sekarang melalui kajian. Kajian baru jumpa. Nabi dah kata kat kita dah, latih anak kamu solat, suruh. Muru, maknanya suruh. Suruhlah. Ni adalah kata fi'il amar. Fi'il amar ni apa? Arahan. Arahan kan? Suruhlah. Mana Nabi suruh kita? Suruh anak kita. Suruhlah anak kamu solat. Jadi sifat tarbiyah ni sebenarnya berulang-ulang. Maknanya kena cakap banyak kali. Jadi ibu bapa tak bolehlah kata saya ni jenis tak banyak mulut. Bagus sebenarnya tak banyak mulut, jangan mengumpat orang kan. Tapi dengan anak-anak memang kena cakap banyak kali lah Tak boleh tak. Kena cakap banyak kali, panggil, ajak, pujuk, suruh lagi, panggil lagi, tanya, dah semayang ke belum? Dah semayang ke belum? Dah semayang ke belum? Baru solat. Lagi apa? Dah sedia kain, dah sedia towel, dah mandi. Petang tu berapa kali panggil nak mandi tu? Berapa kali?
Puan ni kata 1 juta kali, betul kan? Yang bawah 7 tahun dah sampai umur 10 tahun pun kadang-kadang kan. Dah mandi ke belum ni? Dah mandi belum? Dah lepas mandi, towel sedia mana? Towel sedia mana? Towel sedia mana? Kasut mana? Serkin mana? Kasut mana? Serkin mana? Beg mana? Ni semua saya dah melalui lah. Anak saya 4 orang, saya tahu lah. There is no joke being a parent, tak ada. Bukannya kita ada anak, lepas tu cakap 2-3 kali anak terus jadi baik, terus jadi besar, terus jadi pandai, terus dengar cakap. Tak ada. Tak ada. Tak tahulah kalau ada anak lahir dekat dalam gua mana ke, tak tahu tapi tak ada. Manusia ni tak ada. Tak ada. Jadi benda yang berkaitan dengan kebiasaan yang kita nak biasakan kena start daripada kecil lah. Nak ajar solat, ajar wudu, ambil wudu dan sebagainya. Dan di sini ibu bapa kena jadi role model. Kita nak suruh anak kita buat, kita pun kena buat juga. Bukannya kita cakap balong pergi solat, tapi kita duduk lagi menghadap TV, main handphone lagi. Ramai mak-mak jual barang online kan, Shopee dan sebagainya kan. Kita nak suruh anak kita solat, kita kena buat dulu dan berikan penghargaan. Alhamdulillah bagus anak mak dah solat, wangi dah mandi dah kan. Wangi anak mak dah mandi, puji dia. Budak-budak memang suka dipuji. Bukan budak-budak aja, kita pun suka dipuji tak? Cantik awak hari ni, kan? Handsome abang hari ni. Suka tak dipuji? Manusia secara umumnya suka dipuji. Jadi puji anak-anak kita bila dia dah perform. Dia dah buat baru kita puji. Dia belum buat, jangan puji lagi. Okay? Dan kalau nak beri hukuman pun beri secara bertahap, ikut umur. Tak boleh main pukul je lah. Saya pernah ada satu kes dulu kanak-kanak ni umur 10 tahun. Cikgu dia yang refer, bukan mak ayah dia. Cikgu dia yang refer. Dia kata budak ni nampak baik lah, tak ada masalah sebelum ni. Tapi baru-baru ni dia pergi tumbuk kawan dia. Tumbuk dekat perut. Dia tumbuk kawan dia beberapa kali. Tumbuk, tendang, adalah beberapa kali. Jadi cikgu pun pelik kan. Sebab dia kata budak ni baik. Tiap-tiap kali waktu rehat pukul 10 kan, dia akan pergi mana? Dia akan pergi surau dulu. Dia pergi surau, dia ambil wuduk, dia solat duha. Kau ada? Budak 10 tahun maknanya dia dilatih untuk solat duha oleh mak ayah dia. Didikan yang baik. Okey? So cikgu cakap macam tu. Dia pukul 10 dia akan pergi surau, ambil wuduk, solat duha, lepas tu baru dia pergi makan. Jadi cikgu terkejut kenapa dia boleh tendang kawan dia. Saya panggil dia, jumpa dia. Rupanya dia dekat rumah memang mak ayah dia didik dia bukan setakat solat wajib, solat sunat pun didik dan biasakan. Dan bukan setakat puasa wajib, tapi puasa sunat. Dan sekali itu dia minum air kat sekolah. Masa tu sepatutnya dia puasa sunat lah hari Khamis. Tapi dia haus, budak-budak kan. Dia haus ke ataupun dia terlupa ke, dia pergi minum air dekat paip. Dan abang dia nampak. Rupanya ada kaki report. Abang dia report kat mak ayah. Apa yang berlaku? Dia balik rumah terus kena rotan. Kau punya kena rotan. Dan saya tanya dia, rupanya dia selalu kena rotan bila dia buat salah. Bila kita selalu rotan anak especially kita tak dengar penjelasan dia dan menganggap dia sebagai orang dewasa, membesarkan dia secara regimented macam tu, ni macam tentera ni, jiwa dia akan jadi keras. Jiwa dia akan jadi keras, jiwa dia akan jadi kasar. Sebab tu yang dia sampai bergaduh dengan kawan tadi tu. Jadi tuan-tuan perempuan, nak latih anak boleh, tapi jangan pukul, jangan rotan, jangan terlalu berkeras sebab dia masih budak-budak. Kalau dia sesekali tak buat, tak apalah, jangan marah. Dan yang kita nak tekankan, yang saya sebut tadi ni, ibadah wajib je dulu. Yang sunat tu nanti tak apa. Buat yang wajib je dulu. Sebab kita tak nak ada rebel. Sekarang dia buat lah sebab dia takut dengan kita kan. Nanti umur 20 tahun dia tak nak buat dah langsung. Kadang-kadang ada macam tu dibesarkan dengan didikan yang terlalu keras. Bila dia dah besar, dia merontak, dia tak nak buat apa dah. Kita tak mau macam tu. Sebab tu saya mulakan tadi, didik anak dengan kasih sayang. Terangkan dengan dia. Terangkan. Sebab tu kita kena tekankan akidah ni dulu. Sayang kepada Allah, sebab Allah yang ciptakan semua ni. Jadi bila kita solat, kenapa kita solat? Sebab kita nak ucap terima kasih kepada Allah. Allah yang jadikan semua ni. Allah bagi kita makan, bagi kita minum, bagi ada mak ayah kan. Jadi bila kita didik anak untuk solat, dia akan rasa seronok nak buat. Dia malas-malas tu biasalah. Bukan anak kita je malas solat, kita pun kadang-kadang malas kan.
Itu normal, malas-malas ni kan. Tapi kita nak latih dia supaya dia buat benda yang baik. Jadi mendidik anak tu bukan dengan kekerasan, bukan dengan rotan. Dulu-dulu orang kata bapak saya rotan, itu dulu punya cerita lah. Hari ni kalau kita rotan anak kita, esok lusa dia pun lagi daripada rumah. Dan dia dah ada kawan dekat online pula. Dia pergi kontak kawan tu, dia tak nak jumpa. Kan? Macam mana tu? Dulu saya pernah ada satu kes, kanak-kanak umur 6 tahun. Ni tak lama dululah. Tak lama pun tahun 2000 berapa tapi saya selalu bawa kes ni. Sekarang ni lagi banyaklah saya jumpa kes macam tu. Kanak-kanak umur 6 tahun tak nak pergi sekolah dah. Ini dalam tahun 2015 lah. Dia tak nak pergi sekolah. Bila kita tengok perkembangan dia semua normal. Mak ayah dia adalah jurutera IT. Jadi memang banyak juga work from home. Tak payah ni kan, masuk office kan. Dan dekat rumah dia banyak gadget. Bapa dia pandai betulkan laptop rosak semua. Jadi banyak laptop yang rosak bapa dia betulkan. Dan mak dia pun memang software engineer macam itulah. Jadi anak ada iPad seorang satu. Ada 3 orang anak lelaki, seorang satu iPad. Saya tanya dia, daripada umur berapa bagi iPad dekat anak? Dia kata, dia kecil lagi, 8 bulan. Umur 8 bulan dah dapat iPad. Budak tu membesar atas iPad, tidur pun dengan iPad. Okey. Jadi saya tanya dia lah, saya suruh mak ayah keluar, saya tanya nama siapa, dia pun bagi tahulah nama dia. Okey. Ayah nama siapa? Dia kata apa? Abi. Maknanya dia tak tahu nama ayah dia. Ayah ada nama lain tak? Dia tengok je saya, dia tak faham. Abi lah. Anak kita lah tu Abi kan. Mak nama apa? Umi. Mak ada nama lain tak? Dia tengok je lagi. Dia tak tahu nama mak dia, dia tak tahu nama ayah dia. Padahal mak dia kata dia dah boleh membaca. Umur dia 3 tahun setengah, 4 tahun dia dah boleh membaca. Dia memang dia membaca dan dia memang sangat advance dengan internet ni, dengan iPad, internet ni semua dia advance. Dia tahu macam mana nak cari maklumat, semua dia tahu. Kalahlah kita. Okey, tapi nama mak ayah tak tahu. Okey, awak sekolah mana? Dia pun sebutlah nama sekolah, tapi dia kata but I'm not going to school. Tu yang saya cakap tadi tu. I'm not going to school. Wah, confident cakap kan, tak mau pergi sekolah. I'm not going to school. Dia tak nak pergi sekolah dah. Dia kata semua dia boleh belajar dekat internet, jadi dia bosan pergi sekolah sebenarnya. Jadi mungkin cikgu-cikgu kena buat aktiviti yang menyeronokkan, yang engaging dengan kanak-kanak hari ni lah, sebab dia orang ni cepat bosan. Ni kanak-kanak zaman millennials ni, dia orang cepat bosan dalam kelas. Sebab apa? Banyak benda dah tahu kan. Dia membaca pun cepat dan sebagainya. Okey, so dia kata dia tak mau pergi sekolah. Saya tanya siapa nama kawan dia. Dia sebutlah Rafael, Carlos. Ini semua bukan kawan kat Malaysia. So kawan ni duduk kat mana? Kawan ni duduk dekat Spain. Dan dia pernah cakap dengan maknya dia nak jumpa kawan dia. Dia ingat kawan tu duduk belakang rumah kot. Kan? Dia kata I want to see Carlos because Carlos asked me to go to his house. We can play at the backyard. Main basikal dekat backyard lah kawan tu. Kawan tu tunjuklah backyard dia kan. Yang budak ni duduk kat kayangan tingkat 20. Mana ada backyard? Jadi kawan dia ajak pergi backyard. Jadi dia pun dia kata, jadi cakap dengan mak dia, dia kata I want to go to see Carlos. Mak dia kata kan jauh, dia duduk dekat Spain. Dia kata yeah I know. Dia tunjuk, dia buka map. Memang dia duduk jauh ni, dalam 18 jam naik flight. Tapi tak apa, I can go alone. You just give me the money. Dia boleh pergi sendiri, tak apa. Dan dia buka website, dia dah tunjuk dah mana flight paling murah nak pergi Spain. Mana flight paling murah. Dan dia kata okay, flight ni tak bagus sebab dia tak ada Young Children's Program. Young Children Program ialah program untuk kanak-kanak yang travel alone. Kanak-kanak yang mengembara bersendirian ni, diorang ada certain airways dia sediakan. Maknanya kalau kanak tu jalan sendiri bawah 18 tahun, dia boleh dapat peneman. Dia ada stewardess yang akan teman dia. So dia kata dia pilih flight airways yang ni sebab yang ni semua tak bagus, tak ada peneman. Yang ni ada. You just pay some extra bit. Advance. Ni budak 6 tahun
cakap dengan saya macam tu, cakap dengan mak dia macam tu So dia bukan tak tahu So kalau tuan-tuan perempuan nak challenge anak tuan-tuan perempuan dengan information, they know more than you. Tapi do they have the maturity? Dia ada tak kematangan nak buat keputusan tu kan? Dia kata pergi ke Spain flight dalam 2,000, 3,000 ringgit naik Emirates. Sebab Emirates ada Young Children Program. Dia ingat 2-3 ribu ringgit tu boleh dapat sekejap je kan. So dia kata tak apa, dia kata dia ada duit raya. Mak dia cakap, "Mam, mana awak dapat duit?" "Oh tak apa," dia kata ada duit raya. Atuk bagi duit raya, nenek bagi duit raya. Yang you simpan dalam I punya tabung haji tu, keluarkanlah. So I boleh pakai pergi tengok my friend. Dia ada je jawapan dia. Sebab apa? Dia dah plan. Sebab tu saya kata tadi, anak kita tak ada masalah planning. Tak ada masalah. They can plan. Okay? Apa yang dia tak ada? Dia tak ada kematangan nak menilai betul ke plan ni wajar ke tidak. Kan nak spend 2-3 ribu jumpa kawan sekejap lepas tu, itu dah duduk mana? Dia kata dia dah bincang dengan Carlos. Carlos kata belakang rumah dia ada Airbnb. Kau ada? Ni anak kita zaman sekarang kalau dia duduk dalam laptop ni, dalam laptop pula dah duduk depan laptop ni lama sangat, dia dapat semua ni Jadi anak kita yang macam ni tadi saya cakap dengan parents dia, anak encik duduk dalam cyber, dia tak duduk dalam alam reality ni. Alam dia ialah alam cyber. Alam yang tak wujud ni, alam cyber. Wujud lah tapi alam cyber. Bukan alam real. Dia kawan pun dekat alam real. Alam yang nyata ni dia ada mak bapak, dia tak tahu nama mak bapak dia. Ada cikgu pun dia cuma tahu seorang je cikgu. Saya tanya dia siapa nama cikgu, seorang je dia boleh bagi nama, yang lain semua dia tak tahu. Maknanya apa? Maknanya kita ni yang alam nyata ni tak penting untuk dia. Yang penting siapa? Kawan dia dekat alam cyber tu. Yang tu penting. Dia kata dia dah tengok Spain tu negara yang cantik, nanti dia boleh pergi tepi laut dengan Carlos main-main. Dia orang ada kawan satu dunia Kau ada? Ni anak kita hidup zaman cyber Jadi tuan-tuan perempuan kena tengok sikit apa yang kita bagi pada anak kita. Okey, nak ajar apa lagi? Nak didik dengan akhlak Islam, bercakap benar, jangan bully orang, dan sebagainya. Ni semua saya yakin semua tahu kan. Kat sekolah anak-anak kita pun belajar tentang doa bangun tidur, doa makan dan sebagainya Jadi ibu bapa prihatin dengan pembentukan akhlak. Okey, ni semua tentang akhlak lah, memberikan pengajaran adab dan akhlak yang baik. Ini tanggungjawab mak ayah. Bukan tanggungjawab cikgu sahaja di sekolah. Cikgu tolong juga, tapi bukan tanggungjawab utama guru-guru. Maknanya kalau anak kita kurang ajar kat rumah ke, jangan kita salahkan cikgu. Salahkan diri kita dulu. Tengok apa yang kita beri ataupun yang kita tak beri kan. Kita mungkin tak beri masa kita terlalu sibuk ke. Okey, membentuk karakter anak. Jangan pilih kasih anak semua sama rata. Dan fokus pada kelebihan kekurangan ataupun kesilapan dia ke, janganlah cerita sangat kan. Asyik sebut je kan, nanti dia rasa seolah-olah dia tak ada kebaikan. Okey, puji kebaikan dia, beri nasihat. Penting beri nasihat ni memang sunnah dalam Islam. Memberi nasihat, wasa, memberikan nasihat kepada sesiapa, terutamanya anak-anak kita nasihatkan dengan baik. Abalong, jangan pukul adik kan, nanti adik sakit kan. Kak Ngah misalnya buat kerja rumah ke, tolong mak kat rumah ke, abalong pun tolong mak kat rumah dan sebagainya. Ini semua kita kena libatkan dengan anak-anak. Okey, mendidik perkembangan jasmani fizikal ni memang penting. Beri peluang anak kita untuk main di luar rumah. Bukan main game bukan main game. Main dengan kawan sebaya. Ni penting untuk merangsang semua lah. Ni semua perkembangan yang penting. Hari ni macam-macam kita jumpa. Kalau yang datang klinik saya tu semua tak kerti buat kerja lah. Umur 5 tahun pun tak pandai pakai baju lagi. Makan pun bersuap lagi. Ni tak maulah. Saya rasa tuan-tuan perempuan semua kat sini anak bagus-bagus kan. Dah boleh makan sendiri, salin baju sendiri, pergi toilet sendiri, semua tu basic. Jadi anak-anak kena bermain untuk mengelakkan stres, untuk mendatangkan kepuasan diri, meningkatkan dia punya esteem diri, semua ni lah. Nak bagi dia sihat secara keseluruhan. Dan bermain ni sangat penting sampailah lebih kurang remaja. Bukan setakat kecil-kecil je
Jadi jangan marah dia main, cuma kita buat rutin untuk dia. Waktu bila nak main, waktu bila nak belajar, waktu bila nak tidur. Bukanlah main game sampai pagi kan. Main game sampai pagi ni pun kadang banyak boleh tanya cikgu-cikgu lah, ramai kan bila datang kelas pagi-pagi tu mengantuk je. Pukul 3, pukul 9 pagi dah menguap dalam kelas, dah mengantuk, ada yang dah tertidur. Ini sebab apa? Malam dia tak tidur, main game. Kan? Jadi kena tengok Kadang-kadang mak ayah tak tahu, jadi kita kena intai. Simpanlah kita punya apa benda tu lah handphone ke, gadget ke, laptop dan sebagainya. Okey. Main game, main macam ni pun tak apa. Ni bagus main dengan dengan anak-anak mak bapak lah especially main macam ni dengan anak-anak. Main ini anak bawah 10 tahun ni bagus ni kalau tak ada benda nak main lah, nak main kat rumah tak boleh, kat luar ke apa ke, rumah kita pun kecil, duduk kat kayangan, main macam ni. Tahu tak main apa ni? Ni gambar apa ni? Sebenarnya anak lelaki dia kena main macam ni. Baru dia rasa seronok, keluar hormon-hormon yang bagus tu kita merendahkan hormon kortisol yang menyebabkan dia marah ke, dia sedih ke, keluarkan hormon yang baik, hormon endorfin dan sebagainya. Sebab budak lelaki dia sebenarnya suka main yang gomol-gomol ni, gomol-gomol ganas-ganas ni kan. Jadi kalau dia asyik bully adik dia perempuan, maknanya dia tak cukup main dengan bapak dia. Jadi kalau anak lelaki kita tak asyik kacau jadi dia, maknanya dia kena main dengan bapak dia. Jadi bapak-bapak main macam ni dengan anak-anak. Anak-anak saya semua main macam ni lah dengan bapak dia. Bila bapak dia pergi outstation kan, tiap-tiap hari dia tunggu kat pintu tu bila Ultraman nak balik. Sebab dia monster kan. Bila Ultraman nak balik, bila monster nak balik, dia Ultraman. Dia kena jadi hero kan, dia Ultraman. Jadi dia akan tunggu kat pintu, tengok bila bapak dia nak balik, bila monster ni nak balik. Bila monster balik je, seronoklah dia main macam ni. Jadi main macam ni mengikut kajian dia membantu kanak-kanak lelaki lebih tenang. Lebih tenang, lebih reda dan lebih boleh bekerjasama. Boleh bagi kerjasama, mana lepas ni kalau kita nak suruh dia buat apa-apa lebih mudah. Jadi main macam ni dengan anak-anak. Lepas tu nak suruh dia semayang senang. Sebab dia dah puas. Dapat kepuasan emosi dan fizikal. Dapat main macam ni dengan mak ayah dia. Jadi lepas tu kita nak suruh semayang, nak suruh buat homework, nak suruh mandi, nak suruh tidur, lebih mudah. Dia akan lebih dengar kata. So yang tak dengar kata, yang kita rasa anak ni degil sikit tak dengar kata tu, sebab dia tak cukup main dengan kita. So kena main dengan anak-anak. Main bola, basikal, playground ni semualah. Okey. Seterusnya mendidik perkembangan intelektual. Didik anak berfikir. Macam mana nak didik anak berfikir? Kena layan semua dia cakap. Tu apa? Burung. Tu apa? Burung. Tu apa? Burung. Muka pun dah semacam kan. Tu apa? Burung. Tak dengar ke? Biasa tak dengar dialog tu. Okey, kenapa nak kita tanya banyak kali? Dia nak kita cakap banyak. Bukan dia nak tahu benda tu, dia dah tahu dah kita kata benda tu burung. So jawablah, tu burung tiung. Kalau kita tak tahu, kalau ayah tak tahu, jom kita tengok internet. Tengoklah internet sama-sama. Burung apa tu? Hijau, kuning ke apa kan? Lepas tu bacalah. Burung tiung ni banyak ada kat kampung. Bunyi dia macam ni. Dia suka makan buah tu, buah ni. Anak kita bila tanya, dia nak kita cakap banyak, tapi dia tak tahu nak tanya macam mana. Sebab tu dia tanya tu apa, tu apa, tu apa. Yang kita ni pula kedekut. Kedekut mulut kan. Kalau membebel banyak cakap kan, tapi nak bercerita, nak bersembang anak tak pandai. Okay, tuan-tuan perempuan kena belajar macam mana nak bersembang anak-anak. Saya masa anak saya kecil saya ada bedtime story. Setiap malam dengan anak-anak. Melainkan adalah sesekali lah, kadang-kadang kita pun penat kan, ataupun dia orang dah tidur pingsan lebih awal. Tapi biasanya saya ada bedtime story. Ini waktu yang saya akan baring dengan mereka, dengan anak saya. Kalau saya tak buat, suami saya buat lah, bapak dia lah buat. Biasanya saya suruh bapak dia buat pun, bapak dia selalu sibuk kan. Jadi dia baring, temankan anak. Kadang-kadang baca buku cerita Nabi-Nabi ke. Bacalah semua benda. Princess lah, Goldilocks lah, Cinderella pun tak apa. Sebab banyak lagi masa-masa malam-malam ni nak baca kan. So baca je, tak apa. Baca. Semualah buku dekat rak tu semua kami dah cover lah. Sebab setiap malam kita baca buku untuk anak-anak.
Tapi saya selalu ambil pendekatan berbeza sikit. Saya kadang-kadang tak baca buku tapi saya bercerita. Kadang-kadang saya cerita masa saya kecil-kecil dan anak-anak suka dengar. Dia suka dengar masa kita kecil-kecil sebab dia tak melalui kan zaman tu, jadi dia seronok dengar. Dan sekali tu saya cerita pasal saya nak perkenalkan topik sains lah. Anak saya masa tu kecil lagi lah, yang sulung tu macam baru 8 tahun, adik dia 7 tahun, lepas tu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi kita pun cerita, saya kata cuba sedut nafas. Dia pun sedut nafas lah. Okey, apa yang masuk dalam hidung? Dia orang tak tahu kan. Saya kata yang masuk tu udara. Okey. Jadi Allah ciptakan dalam udara ni ada 2 jenis gas. Satu nama dia oksigen. Satu lagi gas nama dia karbon dioksida. Okey. Jadi bila kita sedut udara, sedut nafas, oksigen masuk dalam badan kita. Lepas tu bila kita hembus nafas, gas karbon dioksida yang keluar daripada badan kita. Saya cerita macam tu dengan anak-anak. So tu je lah pelajaran malam tu. Besok saya ulang lagi. Dan saya suruh dia sebut. Cuba sebut oksigen. Oksigen dia sebut kan. Cuba sebut karbon dioksida. Dia pun sebutlah karbon dioksida. Okey. Okey, beberapa bulan lepas tu lah, 2-3 bulan lepas tu saya balik cepat. Pukul 2 saya dah balik. Saya ambil update. Sebab mak saya telefon, dia kata gas kat rumah dah habis. Jadi anak saya yang bongsu umur 4 tahun, dia tanya, kenapa Umi balik cepat? Umi beli gas, sebab gas dah habis. Dia pun tanya, Umi beli gas oksigen ke karbon dioksida? Nak bagi tahu anak kita, kalau kita ulang-ulang diingat benda tu. Jadi tuan-tuan puan-puan, antara waktu yang terbaik nak nak nasihat pada anak, nak bercakap dengan anak ialah sebelum tidur. Okey? Misalnya siang tadi dia gaduh kan, dia pukul adik dia kan. Kita pun dah marah-marah jadi singa dah. Malam tu nak tidur, tidur sebelah dia, cakap balong. Besok jangan pukul adik lagi. Nasihatkan dia masa nak tidur tu. Okey, cakap baik-baik je, lembut-lembut. Sebab biasanya sebelum tidur anak-anak dia boleh fokus apa yang kita cakap. Especially kita tutup lampu, dia dah tak nampak apa-apa, jadi dia akan fokus kepada telinga dia, boleh fokus pada apa yang dia dengar. Okey. Dia dah tak nampak dah mainan depan mata dia. Perut dia pun dah kenyang, dah makan semua, jadi tinggal nak tidur je. So waktu sebelum tidur lebih kurang setengah jam, itu antara waktu yang terbaik untuk kita nak nasihatkan dia ke, nak cakap dengan dia ke, nak didik dia ke, nak introduce apa-apa dan sebagainya. Okey. So intelektual manusia ni perlu dirangsang, jadi kena bawa kena bercakap dengan anak-anak lah. Banyak bercakap, layan dia. Okey, memenuhi keperluan emosi anak. Ni termasuklah tadi beri pujian, beri layanan, dengar cerita dia, bagi semangat, perangsang. Jangan guna bahasa-bahasa yang negatif lah, yang maki hamun ke, melanat ke, jangan guna. Jangan compare pun anak kita dengan orang lain. Tengok anak orang tu, tengok orang ni, tengok abang awak, tengok tak payah. Jangan compare. Compare ni menyebabkan dia rasa dia I'm not good enough. Kita tak maulah. Dah datang klinik saya ni semua jawab tu lah. Mak saya selalu compare saya dengan abang saya, dengan adik saya, dengan cousin saya, dengan jiran sebelah rumah kan. Jadi dia rasa mak dia tak sayang dia. Okey. Jadi didik anak juga supaya sayang diri sendiri. Jangan terlibat dengan benda-benda yang merosakkan lah. Okey. Didik anak perkembangan sosial, ajar anak kita buat kerja rumah. Baju dia simpan kat mana, sidai ke tak, ini kena ajar lah. Towel dia semua supaya dia boleh berdikari. Jangan buat semua benda untuk dia lah. Anak dah masuk sekolah, darjah 1, 2, 3, dah start slow-slow ajar dia. Ajar sidai towel, baju kotor tak dalam bakul. Umur 10 tahun ajar dia basuh kasut, gosok baju. Tak payah dah gosok pakai baju untuk dia. Kadang-kadang saya bagi ceramah kat sekolah menengah, tuan-tuan puan-puan. Sekolah menengah, sekolah asrama. Sekali tu saya pergi sekolah asrama dekat Subang Jaya tu, sekolah agama. Ini semua budak pandai ni. Straight A's dia boleh masuk situ. Saya tanya dengan kaunselor, ada masalah apa-apa tak budak sekolah ni? Budak kat sini semua bagus-bagus puan, tak ada masalah, akhlak baik lah, dan pandai. Memang pandai. Tapi satu je dia kata masalah dia. Diorang ni kan bila weekend aja mak bapak datang bawa siap baju-baju dah gosok. Baju sekolah dah siap bergosok. Mak ayah datang bawa 7 pasang, 5 pasang lah sebab 5 hari sekolah kan. 5 pasang setiap minggu. Dan ambil baju kotor. Anak kita pandai macam mana pun, tak pandai urus diri, sebenarnya tak pandai. Belum berdikari lagi lah. Ajar anak kita berdikari.
Jangan gosokkan baju untuk dia. Saja 1, 2, 3 okey lagi lah. Masuk dah jam 4, 5, 6. Ajar sikit-sikit dia gosok baju sendiri. Tahun depan saya datang balik, saya tanya anak dah pandai gosok baju ke belum? Okey. Ya, jadi didik anak melakukan tugasan, ya, ajak dia terlibat dengan saudara mara ke, misalnya balik kampung, ajak dia balik kampung sekali, ya. Hari ni ramai juga saya tengok mak ayah dia kata kalau dia nak balik kampung, anak tak nak ikut dah. Anak memang tak nak ikut. Sebab kat rumah tu dia dah ada apa-apa, semua benda dia ada kan. Buat apa dia nak balik kampung? Setakat nak kenal dengan cousin. I talk to him every day through Facebook. Dia kata dia dengan cousin dia sembang setiap hari kat Facebook. Tapi tak jumpa. Sama ke jumpa dengan sembang kat Facebook? Sebenarnya tak sama. Tak ada human contact kan. Ya, jadi kena balik kampung lah, jumpa atuk, jumpa nenek, ya. Mendidik perkembangan seksual ni penting. Hari ni banyak jenayah seksual, ya, di kalangan kanak-kanak, di sekolah, di rumah. Jadi didik anak kita tentang jantina dia, ya. Awak girl, awak boy. Girl sama dengan mama, boy sama dengan papa. Kena cakap macam tu dengan dia, ya. Jangan tunjuk orang awak punya ni, awak punya alat kelamin, sebut nama alat kelamin tu. Awak punya faraj ke, awak punya vagina ke, awak punya ni. Jangan sebut nama-nama pelik lah. Misalnya dia ajar anak dia, yang ni jangan tunjuk kat orang, ni nama dia karipap. Ada. Ya, saya pernah kenalikan kes, dia kena ni sexual abuse lah, ya. Jadi budak ni, mak dia kata karipap. Mak dia kata ni karipap. Basuh karipap bersih-bersih. Macam mana basuh karipap bersih-bersih? Karipap tu kita makan kan. Satu hari dia kena sexual abuse. Pakcik tu dia kata kalau karipap orang boleh makan. Pakcik nak karipap bawa sikit. So dia ambil lah karipap dia. Benda tak apa, tapi sexual abuse lah. Sebab dia ajar anak dia perkataan yang salah. Jangan ajar anak perkataan yang salah. Sebut je perkataan tu. Tunjuk gambar lagi bagus. Pakai je internet, cari bahan dalam internet ni kan. Cari yang mudah-mudah punya tu. Ya, pendidikan seksual dan reproduksi sebenarnya bermula di rumah. Saya ajar anak saya daripada umur 4 tahun sampailah, umur 10 tahun saya ajar lagi. Bila dia masuk balik, saya ajar lagi. Awak dah nak balik ni, awak umur 10 tahun, bukan budak-budak lagi. Kalau ada keluar air ni, maknanya awak mungkin dah balik. Dia senyum-senyum, dia senyum-senyum, malu kan. Tak apa. Siapa lagi yang nak ajar dia? Zaman dulu-dulu, sebenarnya yang ajar ni siapa ajar? Mak ayah kita. Mak bapak kita abad ke-15, abad 16 mana dia pergi sekolah. So siapa ajar? Mak ayah ajar. Yang ni boleh ikut mak bapak zaman dulu. Dulu mak bapak kan, bapak saya cerita, ni atuk ajarlah. Bila dia tengok nenek saya, dia kata dia tengok kain keras je kan, kain pekat lah. Bangun tidur tengok kain pekat tu keras. Dia pun cakap dengan atuk, dia kata ni anak kita ni dah balik bang, awak kena pergi cakap dengan dia. So atuk pun ajaklah bapa saya pergi kat tepi sungai, duduk relax-relax. Dia pun cerita, awak dah besar, awak dah balik, lepas ni awak tanggung semua dosa awak. Kalau awak tak sembahyang, awak dapat dosa. Sembahyang apa semua, awak tak boleh buat jahat dengan perempuan, jangan pergi usik orang perempuan. Tok saya pesan macam tu kat bapak saya. Hari ni kita pesan tak dekat anak kita, jangan usik orang perempuan. Kena pesan lah. Bukan sekat jangan usik orang perempuan ni, kena pesan anak perempuan jangan usik orang lelaki. Ni pun banyak sebab online sekarang ni kan. Dia pun hello, saya Azlina, boleh perkenalan, dapat nombor awak daripada kawan saya Nazira. Kan anak perempuan pun hari ni advance. Okay. Jadi kena ajar tentang batas pergaulan, aurat, jantina, ni semua kena ajar lah. Mandi wajib, sampai masuklah dah mandi wajib semua. Okey, jadi guna bahasa yang baik, bahasa positif, masa mendidik anak-anak, masa nak membetulkan kesilapan dia, tegur dia dan sebagainya, supaya dia dapat terima dengan baik. Okey, kita banyak pedofil ni kat Malaysia ni, sebenarnya banyak, kita banyak dapat kes, cuma tak masuk surat khabar je. Bukan semua yang masuk surat khabar. Yang masuk surat khabar tu kami boleh kata separuh je. Yang lain tu tak masuk sebab kita nak menjaga sensitivity. Kita tak nak trigger. Macam tu. Okey, jadi tahu ke pedofil ni apa? Pedofil ni adalah biasanya lelaki yang mempunyai syahwat, nafsu seks terhadap kanak-kanak. Dia tak ada nafsu seks pada orang dewasa. Dengan puan-puan, dengan saya dia tak heran.
Saya dah tua tak apalah kan, tapi maknanya dia tak heran dengan orang dewasa perempuan cantik ke apa, dia suka pada kanak-kanak aja. Ini kita panggil pedofil. Jadi pedofilia ni biasanya dia akan pergi ke tempat-tempat yang ramai kanak-kanak, ya. Nah, dan dia bekerja di situ. Dia minta kerja kat situ. Sama ada tadika, kita banyak dapat kes pedofil dekat tadika. Tapi itulah, ya, bila dah jadi kerosakan barulah kita tahu benda tu kan. Tapi tak apalah, maknanya didik anak tadi bagi tahu pada kita apa yang berlaku kat sekolah. Ada tak cikgu buat macam ni pada awak? Jangan bagi orang pegang awak kat sini ya. Ya. Apakah dia sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, ini kena cakap dengan anak-anak. Tahu tak puan-puan? Apa dia sentuhan selamat tu? Apa dia sentuhan tak selamat, tahu tak? Okey, ada 3 bahagian pada badan anak kita. Bagi tahu anak-anak, jangan bagi orang tengok, jangan bagi orang pegang, jangan bagi orang suruh awak tunjuk, iaitu dada, kemaluan depan dan punggung. Ini 3 tempat. Jangan bagi orang pegang ataupun sentuh, ataupun suruh buka baju nak tengok ke, dan awak pun tak boleh tunjuk kat orang lain. Ini 3 tempat. Satu lagi sebenarnya ada, iaitu bibir, mulut pun. Jangan bagi orang suruh awak buat apa-apa guna mulut awak. Kena cakap dengan anak-anak. Sebab kebanyakan oral sex pakai mulut kan. Cikgu tadika ada, cikgu tadika ni lelaki. Masa waktu lepas habis sekolah, biasanya dalam pukul 2, pukul 3 ni waktu yang budak-budak tidur kan. Jadi dia ada budak yang dia target, yang dia suka ke misalnya, ataupun budak tu tak tidur. Kadang-kadang dia tak target pun, tapi budak ni susah nak tidur. Jadi budak ni lah jadi mangsa. Dia bawa pergi satu bilik, mula dia bagi gula-gula, dia bagi coklat, lepas tu dia kata, ini rahsia kita je tau, jangan cakap dengan siapa-siapa. Lepas tu dia suruh budak tu sikit-sikit lah. Jadi bila kita tanya dia, rupanya macam-macam. Budak ni kata, teacher tu buka seluar, suruh dia masukkan dalam mulut dia. Ini oral sex. Okey, dan lepas tu apa jadi? Saya kata, ada keluar air tak? Dia kata lepas tu keluar air. Lepas tu dia kata, entah, saya tak suka, saya macam nak muntah. Budak tu cerita. Imagine ni budak 5 tahun, budak 6 tahun, disuruh melakukan perkara yang keji. Jangan sampai berlaku pada anak-anak kita lah, tuan-tuan puan-puan. Jadi ini semua penderaan seksual pada kanak-kanak. Kena ambil tahu, dan pastikanlah, insya-Allah anak-anak kita tak berlaku masalah-masalah macam ni. Okey, pedofil. Ni cikgu model pihak sekolah minta saya masukkan topik-topik ni. Jadi saya nak kena ceritalah. Saya memang bagi ceramah pasal ni, dan saya handle kes-kes ni dekat klinik saya, yang dah terlibat dengan homoseksual, gay, LGBT ni semua. Kahwin, tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu, dekat Thailand dah dibenarkan, maknanya legal kahwin sama jenis ni. Sebelum ni tak legal lagi, sekarang dah legal. Jadi orang Malaysia ni, siapa yang homoseksual tu nak kahwin sama jenis, pergi je Thailand, pergi Phuket. Sana dah siap package perkahwinan untuk gay, dah ada dah. Okay. So same sex marriage ni di negara barat memang dah ada. Transgender semua ni, kalau ada isu-isu macam ni, kena jumpa dengan pakar lah. Kalau ada anak kita dah mula kata, saya tak suka jadi boy, saya nak jadi girl, bahaya. Bahaya kalau macam tu dah bahaya. Sebab kita tak tahu dekat internet tu apa, siapa kawan dia kan. Dia orang dapat maklumat macam-macam kan. Dia termasuk dalam grup entah mana-mana dah. Semua cakap tak apa benda, merepek-repek kan. Okey, AIDS. Saya kena cerita juga AIDS, sebab akhirnya siapa yang mati sebab AIDS? Orang Melayu. 69%. Ini data tahun 2019. Saya tak dapat data terkini 2022. Malam tadi saya buka lah Kementerian Kesihatan Malaysia punya website, sebab saya nak cari data ni. Sebab saya pun dah lama juga, tahun lepas tak bagi ceramah, saya nak tengok data yang terbaru. Sebab yang sebelum ni 2019. 2022 punya data dah tak ada dah pembahagian kes HIV AIDS ni mengikut race, mengikut kaum. Sebelum tu ada. Jadi kalau mengikut kaum Melayu 69%. Kita ni memang juara lah tuan-tuan perempuan. Dadah pun juara, seks luar nikah pun juara, HIV AIDS pun juara. Okay, Cina 15% je yang kita kata diorang ni bebas seks, bebas apa semua, tapi diorang punya kes HIV AIDS 15% je. India lagi sikit 8%. Ada orang kata lah, memanglah Melayu paling ramai kat Malaysia ni, sebab itulah percentage dia tinggi.
Ya, ni bukan masalah bilangan. Bilangan tu memang banyak lah. Katalah 100 orang orang Cina yang ada HIV 15 orang je. Orang Melayu 70 orang. 70 orang ni Melayu je. Kalau tuan-tuan pergi dekat HKL tu bahagian infectious disease yang tunggu nak meninggal, semua orang Melayu muda. Okey? Muda, umur antara 20 sampai 29. Ini kumpulan umur yang paling ramai mengidap HIV AIDS. Ada seorang kawan saya, dia pakar bahagian penyakit berjangkit. Dia memang merawat HIV AIDS ni. Dia ajak saya pun join sekali. Dia kata mereka ni kebanyakan daripada family yang berantakan tadilah, bercerai-berai. Mak kahwin lain, bapak kahwin lain. Mak ada girlfriend, ada boyfriend, bapak pun ada girlfriend. Dan macam-macam. Ni Melayu saya tak cakap pasal bangsa lain. Saya cakap pasal orang Melayu je. Dan mereka ni, kalau yang muda-muda tu kebanyakannya terlibat dalam homoseksual sebab apa? Sebab duit. Dia nak duit. Jadi dia layanlah toke-toke. Toke-toke Cina ke, toke-toke kaya ni, dapatlah. Sekali tidur, sekali buat dapat 1,000. Siapa tak nak? 2-3 kali je dapat 4,000, boleh beli iPhone baru. Anak-anak kita nak kan? Dia nak gadget kan? Dia nak hidup seronok, bebas, bergaya dan sebagainya. So diorang sanggup melayan toke-toke ke gigolo ke mana tak tahulah, gay dan sebagainya untuk duit. Tapi yang orang kaya-kaya ni diorang pandai jaga diri dia. Diorang tak kena HIV. Dia ambil dadah yang mahal tu, bukan dadah lah, ubat. Dia ada sekarang ni, ada ubat sebenarnya yang boleh mencegah HIV positif tapi mahal lah. RM300, RM400. Anak-anak kita, anak-anak Melayu yang umur 19 tahun ni, dia orang tak tahu pun nak protect diri dia. Dia tak tahu pun dia boleh dapat HIV AIDS. Bila kita panggil mak ayah datang, sebab anak ni dah mungkin tak ada harapan lah nak sembuh, mungkin akan meninggal pun sebab dah kronik sangat. Umur baru 21 tahun. Ini bukan umur 50-60. Ini umur 21 tahun. Muda, lelaki Melayu. Dekat HKL tu banyak. Memang kita ada ward khas untuk yang ada HIV positif. Dah tak boleh nak rawat apalah sebab dah teruk sangat dia punya tularan tu, jangkitan tu. Semua dah rosak lah. Hati tu rosak, jantung semua rosak. Ni macam-macam lah jangkitan sana sini dan sebagainya. Memang meninggal. Biasanya meninggal dalam masa singkat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu meninggal. Bila kita panggil mak ayah, mak aja datang dengan boyfriend dia. Panggil ayah memang tak pernah datang. Tak ada pun ayah yang datang. Okay. So 63% kerana kes HIV AIDS daripada kalangan homoseksual ataupun bisexual. Dulu tuan-tuan puan-puan, tahun 1990-an, masa HIV AIDS mula-mula ada kat Malaysia ni, kita dapati tularan tu disebabkan oleh jangkitan daripada dia share needle. Maknanya yang isap dadah lah. Yang isap dadah ni dia share jarum. Okay, so dia tularkan HIV positif AIDS tu daripada jarum. Tapi sekarang ni kebanyakan kes mana tadi? Jadi kebanyakan ni tahun 2021, kebanyakan 63% adalah daripada 63% daripada hubungan homoseksual. Okey, jadi kawal penggunaan gadget di kalangan anak kita. Ada lagi ke masa? Okey. Dah dapat surat cinta dah. Dah nak habis dah pun insya-Allah Okey. Jadi kawal penggunaan gadget. Bukan tak boleh pakai, ni zaman dia memang kita kena bagi, tapi kita kena kawal supaya tak berlaku ketagihan supaya anak kita tak duduk di alam cyber tadilah duduk kat alam nyata ni. Jadi ni kena tahulah ni tanda ketagihan, tak mau keluar rumah dah tengok internet setiap hari, malam tak tidur, depres, mengamuk kalau tak dapat gadget. Jadi buang dalam tong sampah. Okey, internet addiction adalah satu penyakit mental. Kita dah isytiharkan oleh WHO. Internet addiction ni sebagai satu penyakit mental. Okey, ini handphone pula. Bagaimana handphone pun boleh merosakkan otak kanak-kanak. Sebab dia ada radiation. Tuan-tuan perempuan tahu kan, handphone kita tu dia ada radiation. Sebab tu dia boleh dapat transmission lah, dapat ni kan bila call masuk ke message masuk pun semua tu ada radiation. Tahu radiasi ni. Jadi radiasi ni sebenarnya bahaya kepada otak kanak-kanak.
Kalau dewasa, kita punya otak kita dah stable, jadi radiasi tu sikit, tak banyak. Tapi kanak-kanak, tengok 5 tahun, kanak-kanak 5 tahun, 10 tahun, kesan radiasi tu seluruh otak dia. Jadi kesannya sangat besar. Okay, jadi kita tak maulah. Sekarang ni saya tengok ramai budak-budak sekolah dah mula pakai spek. Umur muda lagi kan, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun dah pakai spek. Okay, jadi tetapkan had masa. Pakai weekend aja, boleh tak? Jadi kena latih anak-anak ya. Ini mak punya, ayah punya, bukan awak punya. Kau bagi tahu dia, supaya dia tahu handphone ni adalah barang yang eksklusif. Bukan dia punya. Ni jangan pula beli satu untuk dia. Kan? Kalau nak bagi anak kita yang dah masuk asrama pun, bagi yang buruk-buruk kita punya yang dah tak boleh pakai, itu janji boleh hidup kan. Hantar mesej je cukup. Okey. Jadi kalau screen time pun ini cadangan daripada American Pediatric Association, setengah jam je. Tapi saya cadangkan hari sekolah jangan ada internet. Nak tengok, kalau dia nak tengok TV pun tak apalah, tengok kartun sekejap, setengah jam cukup. Okey, jangan bagi internet gadget pun pada kanak-kanak bawah 7 tahun. Okeylah, boleh bagi tapi weekend juga. Okey. Yang penting ni, apa yang kita buat dengan dia. Dulu saya rasa saya bagi anak-anak saya kertas saja, kertas dengan pensel warna, krayon ke, biarlah dia conteng-conteng, tak apa. Dah habis buang, beli, ambil je lah kertas-kertas kau. Pejabat kita banyak kertas kan, yang nak recycle tu kan, apa kan, belakang tu kosong kan, bawa balik. Okey, biar dia lukis ataupun main blok, main puzzle, main gelong ke, main baling selipar ke. Ini semua mainan yang bagus untuk dia punya fine motor skill, gross motor skill. Okey, ini adalah beberapa dinamika lah dalam keluarga. Sebaik-baiknya daripada sudut psikologi lah. Ini sekali psikologi moden. Banyak kajian ni di negara barat pun dah sangat banyak kajian. Sebab di negara barat ni mereka dah lihat dah kesan daripada keruntuhan rumah tangga. Bila institusi rumah tangga tu runtuh, kesan dia pada anak-anak macam mana. Sebab tu banyak dia orang ada banyak masalah hari ni sebab institusi keluarga yang dah runtuh. Jadi sebab tu dekat negara barat pun sekarang ni dia punya pakar-pakar lah, pakar-pakar sains ke, psikologi dan sebagainya pun dia kata penceraian dia kata adalah worse. Divorce is worse for the children. But living in a relationship ataupun in a family with father and mother constantly arguing is worse, is even worse, dia kata. Maknanya perceraian ni sebenarnya merosakkan, worse, buruk pada kanak-kanak. Tapi kalau kanak-kanak nampak mak bapak ni asyik bergaduh pun lagi teruk sebenarnya. So apa dia punya penyelesaian? Dia kata learn to live together. Tu je. Jadi kita kena belajar. Sesuaikan diri kita lah, kita dah kahwin kan. Jadi belajarlah hidup bersama-sama. Carilah apa yang serasi antara suami isteri dan sebagainya. Tengok anak-anak kita. Bila kita rasa nak bergaduh ke apa ke, tengoklah anak-anak ni. Masa depan anak-anak ni adalah sebenarnya di tangan kita. Kan? Kita lah yang mencorakkan ya. Jadi ini semua benda-benda yang akan mengganggu tadilah. Benda yang saya cakap tadi kan, saya kata didik anak dari sudut akidah apa semua dan sebagainya. Tapi kalau keluarga tu dah berpecah belah susah dah. Yang lain nak buat susah dah kan. Dah mak duduk sana, bapak duduk sini, mak kahwin lagi, bapak kahwin lagi, minggu sana, seminggu sini. Susah dah nak ajar dan benda-benda macam tu kan. Itu cabaran dia lah ya. Jadi saya takkan go through lah benda tu. Yang last sekali tu ialah third culture kids. Ini adalah kanak-kanak yang dibesarkan di negara asing. Mak orang Malaysia, bapak pun orang Malaysia tapi belajar ataupun tinggal di Qatar ke, di Vietnam ke kan. Ini pun ada cabaran yang masing-masing. Hari ni ada juga kanak-kanak ataupun remaja lah ya, yang tinggal sendirian. Sebab ayah dapat kerja kat Jepun, mak pun kena pergi Jepun. Ayah dia tak nak duduk seorang-seorang. Kan, dipanggil mak duduk sekali dengan dia. Tapi dia kata anak tinggal seorang. Jadi anak remaja tinggal seorang. Bahaya juga sebenarnya. Macam saya kata tadi, anak remaja belum pandai lagi pun berfikir dengan matang lah. Apa yang dia buat, disap dadah ke, ambil syabu ke apa, siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Okey, jadi tanam didikkan agama yang kukuh ya, yang mantap, yang sentiasalah mendampingi anak-anak kita ya. Anak-anak kita tak minta dilahirkan, kita lah yang minta dia wujud dalam hidup kita. Okay, jadi keluarga adalah identiti diri yang paling ampuh ya pada kanak-kanak ya. Jadikan diri kita sebagai pakar rujuk anak-anak ya. Jadi bila anak-anak ada masalah, dia datang jumpa kita. Minta pendapat kita. Bukan setakat tengok daripada internet ataupun dengan kawan-kawan. Okey.
Jadi dengarilah anak anda, fahami diri kita, diri anak yang unik ya. Mari kita sama-sama ya merealisasikanlah ya, ataupun pimpin anak kita ke syurga ya, seperti mana yang kita dah tahu tadilah. Ini sebuah doa ya, sama-sama kita amalkan doa ini dalam surah Al-Furqan ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami ya, sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami pemimpin ya, bagi orang yang bertakwa ya. Jadi setakat itu saja, saya mohon maaf ya pada tuan-tuan puan-puan ya, jika apa yang saya sampaikan tu mungkin ada yang menyinggung perasaan. Kita sama-sama ingin memperbaikilah ya, saya pun memperbaiki diri saya. Apa yang saya didik pada anak saya dulu tak sama dengan apa yang cucu saya lalui hari ini kan ya. Zaman dah semakin berubah. Jadi kita melihat semua tu dan melakukan cuba kita melakukan yang terbaik lah untuk diri kita dan anak-anak kita, insya-Allah. Ya, jadi saya ada sikit buku kat sini ya. Buku ni saya tulis sendiri ya. Saya ada sekolah untuk kanak-kanak istimewa lah di Bandar Bukit Mahkota. Jadi buku ni kawan saya Siti, kanak-kanak hyperaktif, sebab ini memang kes yang saya jumpa tiap hari lah ya, kanak-kanak autisma ya, kanak-kanak disleksia. Jadi boleh beli kat belakang, satu set ni RM40. Jadi boleh beli untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, biar dia belajar membaca dan juga biar dia baca tentang masalah-masalah orang lain. Jadi kalau dia ada kawan yang ada disleksia ke, ada autisma ke, dia tahu macam mana orang yang ada masalah ni kan, dan dia tidak stigma. Sebenarnya tujuan saya tulis buku ni adalah untuk mengurangkan buli ya, di kalangan kanak-kanak istimewa. Jadi kalau kadang-kadang abang dia atau autism kan, tapi adik asyik buli je kan. Jadi saya buat buku ni supaya adik dia faham apa dia autism, dan jangan buli abang dia kan, ataupun kawan dia ke dan sebagainya lah ya. Jadi sumbangan tuan-tuan ni, pembelian ni akan masuk dalam kami punya yayasan lah, Yayasan Al-Fajannah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur, dan jika ada soalan mungkin selepas ni lah ya. Okay, jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, jazakillah khairan jazak. Terima kasih kepada penceramah kita atas pencapaian ceramah pada pagi ini. Seterusnya saya membuka ruang sesi soal jawab dalam 10 minit. Saya buka kepada ibu bapa yang ingin mengajukan soalan kepada penceramah. Saya bukalah. Assalamualaikum. Saya Hamzan. Doktor saya cuma kata zaman sekarang ni saya risau sebab bila ada kerjaya-kerjaya baru, terutamanya macam YouTubers, content creator dan sebagainya, sampai ke peringkat ada anak-anak yang bercita-cita untuk nak jadi professional gamers. Ya, macam tu. Saya pun risau akan terjadi pada anak-anak kita. Macam mana tu, Prof? Okey, saya teruskan kepada soalan seterusnya. Puan nak jawab ke atau nak jawab? Okey, kompos soalan dulu. Okey. Assalamualaikum, saya Intan. Saya nak tanya berkaitan dengan untuk anak-anak sekarang. Macam contoh, anak-anak sekarang dia dah pandai untuk macam contoh dekat sekolah kan dia dah belajar, and then dia ada request untuk dia kata dia nak belajar dekat rumah. Dia macam home belajar dekat rumah lah. Macam dia kata Umi tak payah nak kerja, and then spend time dengan dia dekat rumah. And then kita ada bagi juga untuk gadget, tapi untuk time dia cuti saja, time Sabtu Ahad. And then dia ada cakap lah, bila kita suruh dia study, ada time-time dia lah, kita ada buat jadual untuk dia. And then dia cakap ni kan hari weekend je untuk dia screen time. Boleh doktor kupaskan waktu tu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada anak sulung perempuan 10 tahun dah, macam 4.
So antara yang kami hadapi ialah kadang-kadang dia ada rasa tak di-appreciate di rumah, tapi dia di-appreciate di sekolah. Sebab dia cemerlang, mungkin sedikit cemerlang di sekolah, cikgu sayang dia, kawan-kawan suka kat dia, berkawan dengan dia kan, dia pengawas dan sebagainya. Tapi bila kat rumah kita ada higher expectation lah, sebab anak sulung kan. So kita nak tunjuk contoh yang baik. Tapi kadang-kadang di mata kita nampak dia macam tak seperti yang kita nak lah. Maksudnya dia kakak yang sulung, dia kena buat yang lebih baik daripada adik-adik dia lah kan. Tapi bagi dia dah buat bagus di sekolah, kat rumah ni dia nak rehat. Jadi kami ada macam sedikit ni lah masalah lah dari segitu. So kalau apa pandangan puan lah terhadap situasi macam ni, Wallahualam. Okey, saya tanya dia, mungkin cabaran anak-anak terhadap ibu bapa di zaman cyber. Boleh Prof bagi tahu apa sikit? Terima kasih pada semua soalan. Saya jawab soalan pertama tadilah ya. Okey, tadi saya ada cerita kan pasal kanak-kanak yang tak nak pergi sekolah ya, yang mak bapak dia jurutera IT tu, dia tak nak pergi sekolah, dia kata tak perlu pergi sekolah sebab semua ada dalam internet, boleh belajar je, dan dia rasa pun dia nak buat konten je, nak jadi content creator lah. Jadi influencer, YouTuber dan sebagainya. Ini memang satu pekerjaan baru lah yang tak ada sebelum ni kan. Dan dia nampak contoh tu, dan dia lihat macam mana orang yang terlibat dengan e-sports pun boleh menjana pendapatan. Okay, saya tak ada jawapan yang konkret sebab benda ni baru, dia evolving, kita pun tak tahu sampai mana, sampai bila kan. Tapi yang penting pada saya ialah kita jangan tinggalkan dia, jangan terus kata tak boleh, jangan kata benda ni sia-sia ke dan sebagainya. Sebab dia orang dah nampak dah yang dia orang ni making money, influencer semua ni kan kaya kan. Boleh buat yalah kaya lah ada rumah besar, kereta dan sebagainya. Apa yang saya nak boleh cadangkan pada ibu bapa ialah kita kena ambil tahu juga benda ni. Awak nak jadi influencer bidang apa? Awak nak influence orang tentang apa? Kan awak nak buat YouTube tentang apa? Apa konten awak? Kan awak nak buat, misalnya dia kata nak buat konten tu budak kecil ke apa. So kita tolong, kita bincang dengan dia sama-sama. Maknanya jadikan ni sebagai satu cara untuk kita mendampingi dia, sebab kita kena guide dia supaya dia tak pergi pada orang lain kan. Dan kita tak boleh terus matikan minat dia ataupun hasrat dia, sebab kita nanti dia tak nak cakap dah dengan kita, dia pergi cakap dengan orang lain. Kan sebab dia dekat internet tu dia dah banyak tahu dia dah. Jangan tak tahu dia orang ni, anak-anak ni, dia orang contact influencer ni, tanya macam mana nak belajar, macam mana how to be an influencer, how to be a YouTuber. Kalau kat sekolah sekarang ni, sekolah menengah kadang-kadang cikgu-cikgu pening kepala, sebab budak-budak tak nak belajar kan. Dia kata alah cikgu, saya jadi YouTuber besok gaji saya lagi banyak deh cikgu. Sampai cakap macam tu kan. Jadi memang ini satu perkara barulah yang berkembang melalui zaman. Macam saya sebut tadi lah, zaman anak-anak kita ni memang berbeza. Yang penting ialah jangan tinggalkan dia. Ya, kalau dia kata dia tak nak pergi sekolah, saya jawab sekali dengan soalan puan, dia kata dia tak nak belajar sebab dia nak homeschool je. Memang sekarang ni banyak homeschool ni. Dan mak bapak tak pernah dengar pun perkataan homeschool ni. Tapi anak dia kata, mak saya nak homeschool je, saya tak nak pergi sekolah, saya nak homeschool. Kenapa nak homeschool? Tak suka pergi sekolah. Kenapa tak suruh pergi sekolah? Ada kawan bully. Kadang-kadang bukan bully pun, mungkin kawan tu senyum-senyum ejek-ejek ke apalah macam tu kan. Tapi dia rasa tak seronok, dia tak suka pergi sekolah. Dia rasa selesa duduk rumah kan. Jadi yang ini kita kena bincang, tanya dia kan. Dan mungkin kita boleh bagi contoh, kita dulu pergi sekolah, jadi kat sekolah kita ada kawan. Dan kita kena tahu jugalah kenapa dia tak nak pergi sekolah kan. Dia ada kawan tak kat sekolah? Saya tadi ada sebut tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial ni sangat penting pada kanak-kanak. Maknanya kanak-kanak mesti ada kawan. Kalau dia tak ada kawan, kenapa dia tak ada kawan? Dia tak pandai berkawan ke? Ataupun personality dia, personality yang introvert. Ramai orang introvert juga kan. Dia tak kisah tak ada kawan. Ataupun kawan dia seorang dia pun cukup. Ataupun dia ada kawan dalam internet pun dah cukup. Carlos tadi itulah kan. Tu kawan dia kan. Jadi benda-benda macam ni perlukan perbincangan lanjut, mendalam dengan anak-anak ya. Dan cuba pujuklah sikit-sikit pergi sekolah. Dan kalau dia masih juga tak nak pergi sekolah, ni kena pergi klinik lah, datang jumpa dengan saya. Sebab masalah dia dah, kita kata dah school refusal lah, dah tak mau pergi sekolah. Tapi selagi dia boleh pergi sekolah, kita galakkan dia pergi sekolah. Yang pasal internet tu, gadget ke, bagi dia peluang untuk main, misalnya seminggu sekali kan, hujung minggu ke misalnya. Cuba kita kawal. Dan sebaik-baiknya lah saya cadangkan parents yang memang ada anak yang memang suka dengan internet ni, gadget ni, nak jadi influencer ni, masa dia guna internet tu duduk sebelah dia.
tengok apa dia buat. Jangan cakap apa-apa. Duduk je sebelah dia, tengok apa dia buat, apa yang dia minat, dia masuk website apa. Dan kita jangan buka mulut lah, diam je. Sebab kalau kita tegur nanti kan, dia tak nak ni kan, ada suara ayah keluarlah. Jangan masuk bilik kan. Kita sebenarnya nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Kita nak kenal anak kita ni, apa minat dia. Sebab ingat tak, mula sekali saya sebut sekarang ni zaman yang banyak pilihan. Anak-anak kita pun banyak pilihan. Jadi dia pilih ya, dia nak masuk website mana, nak tengok apa, nak belajar apa, nak jadi apa. Nak jadi influencer ke, YouTube ke dan sebagainya kan. Jadi kita kena tahu, kalau dia kata dia nak jadi YouTuber, awak nak buat YouTube tentang apa. Dia kata dia minat bola ke, then go along with him. Jangan terus kata tak. Dan kita bagi guidance lah. Maknanya okey, kalau nak jadi YouTuber okey, tapi kena pergi sekolah. Jangan terus kata tak. Kalau awak nak homeschool pun, homeschool boleh tak homeschool, kita kena main negotiation, negotiate. Boleh tak mama bagi awak main gadget seminggu sekali, tapi awak kena pergi sekolah, contoh. Kalau nak homeschool kenapa? So cuba bersembang dengan dia. Ada tak kawan awak yang homeschool? Cuba tanya dengan dia. Jadi bila kita tanya macam tu, dia akan rasa lebih close dengan kita dan dia percaya dengan kita. Yang penting kat sini sebenarnya kita nak bina kepercayaan, trust. Bila kita selalu tanya, kita ambil berat. Ni bukan tanya dengan nada marah tau. Ya, tanya kenapa Kak Long nak tak nak pergi sekolah? Kenapa Kak Long? Kenapa kakak? Kenapa adik ke macam ni? Ya, siapa kawan awak? So kita ambil berat, tahu sembang dengan dia. Daripada situ kita akan dapat jawapan dan kita bagi guidance lah. Ya, sentiasa berikan guidance ataupun panduan kepada anak kita, sebab anak kita tak tahu pun apa yang terbaik kan. Jadi kita boleh kongsikan. Misalnya kita dulu pun takut juga pergi sekolah. Mama dulu pun masa kecil pun takut pergi sekolah, tapi mama pergi je sebab atuk suruh. Kadang-kadang kita kena share apa yang berlaku pada kita kan. Supaya anak kita rasa macam bukan dia seorang je macam tu kan. Mama dulu pun macam tu. Dan kita sentiasa berikan galakan lah. Cuma kalau masih lagi katalah dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak nak pergi sekolah juga, ni kena pergi jumpa dengan pakar lah ya. Okey, cuba dulu buat macam tu. Okey, tadi tuan tanya tentang anak yang ni. Okey, saya sebenarnya tadi saya sebutkan, maknanya anak-anak ni kita didik sama rata lah. Ni anak sulung ke apa ke, jangan bebankan dia dengan benda yang dia tak boleh pikul. Misalnya macam tadilah mana kita nak anak sulung, selalunya macam tu lah, expectation kita pada anak sulung ni tinggi sangat, tapi nanti dia stres kan. Jadi kita raikan pencapaian dia dekat sekolah dan kita terima hakikat yang dia memang kanak-kanak aje. Kanak-kanak memang macam tu, kat rumah dia malas-malas, kerja dia buat, kerja dia tak buat kan. Cuma kita bagi dia galakkan. Ada beberapa cara nak bagi galakkan pada kanak-kanak. Apa yang saya buat dengan anak saya lah. Ini kaedah psikologi. Bila saya bagi dia reward chat, kita buat reward. Maknanya kalau dia semayang ke, kalau anda dapatlah bintang kan, dapat star macam tu. Dan buat pada semua anak-anak, especially anak-anak yang dah macam 6 tahun ke atas lah, yang dah pergi sekolah lah, tadika kan, 5-6 tahun ke atas tu. Jadi diorang jadi dia tak perlu bersaing dengan sesiapa, dia tak payah jadi diri orang lain, dia hanya jadi diri dia je. Okay? Dan dia capai apa yang dia nak capai lah. Tapi bila dia tengok orang lain dapat banyak star, dia pun seronok kan. Jadi dia pun buat lah, lama-lama jadi seronok kan. Saya ingat lagi zaman anak saya dulu, sebab saya bagi dia reward kalau 1 star dapat 10 sen. Jadi dah bertahun-tahun beratus juga ada orang kumpul tu. Kan, jadi banyak lah kan. Dan dia orang boleh redeem star tu dengan mainan lah. Katalah dia dah ada RM100, 1 bintang, boleh beli mainan. Okey lah. So kita belilah mainan yang dia nak, yang mahal tu kan. Yang apa ni, Barbie ke, patung Barbie tu kan mahal kan. So bolehlah beli ke, apa-apalah yang dia suka lah. Bawa dia ke kedai. Tapi maknanya dia kena perform dululah. Kat sini perform ni bukanlah buat sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Kita buat tugasan yang dia boleh buat. Memang kerja dia. Kerja dia apa? Sidai baju dia. Buang, letak baju dalam bakul. Balik sekolah tu baju kotor masuk bakul. Towel dia sidai. Itu semua benda-benda yang kita memang nak dia buat kan. Jadi cuma kita reward dia tu je. Tapi kita bagi reward yang simple je lah. Star ke macam tu lah. Kalau nak tahu lebih lanjut ni boleh tengok, boleh Google macam mana nak buat reward chart lah, star reward chart pada kanak-kanak. Kita buat sampai umur dia lebih kurang 12 tahun lah. Jadi semua tanggungjawab yang kat rumah lah buat homework ke,
tidur cepat ke tidur lambat ke, ataupun mandi pada waktunya, apa-apalah yang kita nak tu kita buatkan rutin dia lah, rutin harian tu, dan kita boleh ni, dan kita minta semua adik-adik pun buat macam tu juga. Ya, jadi tak ada orang yang rasa macam dia je kena buat, adik tak payah buat kan. Ni kalau expectation parents yang tinggi pada anak sulung ni, biasanya kita panggil itulah anak sulung punya sindrom lah, sindrom anak sulung. So sindrom anak sulung ni ada banyak. Ada anak sulung yang bila dia diberikan tanggungjawab banyak tu, dia perform dan dia memang jadi contoh. Tapi ada yang dia tak suka, ya, dan dia akan buat perangai. Dan sebab dia rasa penat jadi Kak Long ni. Kan tak nak jadi Kak Long, tak nak jadi Abang Long, penat. Kan? Memanglah kan, sebab personality dia mungkin dia tak suka. Dia tak suka dibanding-bandingkan, dia tak suka disuruh-suruh. Dia buatlah kan. Asalkan dia buat benda yang kita basic yang kita suruh dia buat tu, tak apa. Kita tak perlu sebut dia Kak Long. Awak Kak Long, awak anak sulung kena jadi contoh pada adik-adik. Saya rasa itu zaman dulu lah kot. Sekarang ni saya rasa kita tak perlu ada mentality macam tu. Kita cuma kata semua anak-anak buat yang terbaik. Yang penting benda basic dia buat, solat tak tinggal, urus diri boleh kan, dan membantu satu sama lain lah. Jadi maknanya adik pun kena tolong kakak, kakak pun kena tolong adik, tolong abang, adik-adik, macam tu lah. Okay? Saya rasa tadi ada soalan tentang yang cabaran yang kita sebut tadi lah. Maknanya zaman sekarang ni cabaran dia apa tadi? Internet. Anak cik ada internet, ada gadget? Ada anak? Oh, belum kahwin lagi. Jadi gadget ni memang sangat mempengaruhi anak-anak. Kan? Jadi kena kawal lah penggunaan gadget pada anak-anak, supaya anak-anak tidak terdedah dengan perkara-perkara yang negatif lah daripada gadget. Sebab anak-anak tak ada kematangan lagi untuk menguruskan gadget tu dengan baik. Sebab dalam gadget ni ada macam-macam kan. Internet ni ada yang baik pun ada, yang tak baik pun ada. Kita kena kalau kita nak beri gadget, kita berikan dia panduan. Macam mana nak gunakan. Jangan tengok website yang teruk ke, yang tak elok, yang tak senonoh ke. Dan yang seeloknya duduk sebelah anak kita. Masa anak, kalau tak ada anak saudara tak? Jadi duduk sebelah anak saudara tu, masa dia guna internet tu, tengok dia tengok apa. Kalau dia main game, tengok game apa dia main. Duduklah 1 jam. Saya buat macam tu dengan anak saya dulu. Jadi anak-anak tak ada rahsia. Dia tahu kan, dia tahu Umi mesti datang nak duduk sebelah dia, nak tengok dia main kan. Saya duduk je, saya tak komen apa, saya duduk je. Saya tengok je dia main game tu. Jadi dalam hati, pandai juga dia main, dah banyak stage ni kan. Dia pun kadang-kadang dia cerita, dia main ni, main ni best, main ni best. Okey. So kita duduk, kita tengok je. Bila saya ada masa lah. Bila tak ada masa tu kita pun sibuk kan. Tapi bila kita ada, dia tak adalah nak berpura-pura ke, nak menyembunyikan sesuatu belakang kita kan. Ini penting ya. Jadi kita ada hubungan yang telus dengan anak-anak. Anak-anak nak cakap apa saja, nak tanya apa saja boleh. Dan sebagainya kan. Saya tanya anak-anak saya dulu darjah 1 sampai darjah 6. Yang dah darjah 6, ada tak awak suka kat mana-mana perempuan? Ada anak perempuan pun saya tanya, ada tak suka dekat mana-mana boy? Dia kata, alah, semua boy kat sekolah tu tak best. Tak apalah kan. Tapi ada dekat, dia kata ada seorang tu dia suka tengok sebab budak tu comel, dia kata. Mungkin tak apa, benda tu normal kan. So kita nak dia cerita dengan kita. Bukan kita nak galakkan, tapi saya nak dia boleh cerita dengan saya. Jadi bila tiba masa dia suka dengan sesiapa, dia boleh cakap dengan saya. Tak payahlah pergi buat benda-benda yang tak senonoh kan. Jadi kita tahu kan benda tu. Dia pun cerita pasal kawan dia. Kawan dia ni memang dah couple daripada darjah 6 lagi kan. Awak nak couple juga ke? Tak nak lah, tak best lah kan. Ataupun merasa macam nak couple juga. Tengoklah apa jawapan dia kan. Tapi kita dengar dan kita bagi panduan. Mak dulu tak ada pun couple, ataupun mak dulu ada juga suka seorang ni, tapi dia bila dah masuk sekolah menengah tengok lagi ramai rupanya yang handsome. So dah tak ingat dah yang tu kan. So kita boleh share diri kita, apa yang berlaku masa zaman kita membesar. Jadi jadikan anak-anak kita tu macam kawan kita. Kita boleh jadi macam kawan. Bila kita jadi macam kawan pada dia, dia akan rasa seronok. Jadi bila dia ada masalah, dia akan datang balik kat mak dia. Anak saya sampai sekarang pun bila ada benda-benda yang ni dia orang akan WhatsApp saya. Umi, dia tu stres lah kerja. Okey kan. Kenapa? Itulah bos tu ni dan sebagainya Bila dia balik je, ada seorang anak saya nombor 2 tu sekarang buat houseman dekat hospital Temerloh.
Macam-macam cerita lah pasal hospital dia kan. Cerita banyak je cerita kan. Dia rasa seronok dapat cerita dengan kita kan. Sebab dia nak cerita dengan kawan dia, kadang-kadang kawan dia pun sibuk juga, kawan dia pun stres juga. Jadi dia ada parents yang boleh dengar. Jadi kita jadi pendengar yang baik lah pada anak-anak kita, insyaAllah. Okey, terima kasih. Ada lagi ke soalan lain? Okey, boleh. Assalamualaikum. Ustazah, saya nak tanya sikit lah. Kadang-kadang anak saya ada 3 orang. Kadang-kadang diorang selalu smackdown, gaduh lah maksudnya. Kadang-kadang kita nak bercakap pun kadang penat, letih pun penat. Tapi saya ambil rotan, saya sebat tapak kaki dia. Boleh ke sebenarnya sebat? Saya tahu rotan memang tak boleh lah. Tapi ada tak bahagian yang sesuai untuk sebat anak-anak ni? 2 perempuan, 1 lelaki. Yang sulung 10 tahun, yang bawah dia 8 tahun. Dia memang 10 dengan 8 ni selalu berentap lah. Lepas tu yang kecil sekali 4 tahun. Biasa berebut mainan. Lepas tu saya suruh kemas rumah, kadang dia tunjuk dia, yang tu tunjuk ni. Jadi saya paling senang sekali, saya ambil rotan, saya sebat tapak kaki kadang. Betul ke cara tu Ustazah? Lagi satu Ustazah saya nak tanya. Untuk kanak-kanak yang 13 tahun mana yang sesuai, duduk asrama ke ataupun sekolah biasa ataupun sekolah berasrama penuh? Bagi pendapat Ustazah. Saya jawab. Terima kasih untuk soalan saya memang tak galakkanlah rotan sama ada pukul ke sebat ke. Dia macam ni, bila kita pukul dengan keadaan yang macam mana, kita marah kan. Dari segi psikologi sebenarnya bila kita selalu marah, perasaan tu masuk dalam diri anak juga. Jadi anak akan rasa bapak dia tak sayang dia. Ataupun kalau mak yang pukul, dia akan rasa mak tak sayang dia. Especially pula kalau dia seorang je kena pukul. Kadang dia gaduh dengan adik, tapi adik tak kena rotan, dia seorang kena rotan. Lagi dia rasa yang mak tak sayang dia, bapak tak sayang dia. Kalau kita buat selalu macam tu, dia akan rasa yang tak ada orang sayang dia, mak tak sayang, bapak tak sayang. Ni yang bahaya perasaan ni. Macam saya kata tadi, zaman dulu 40 tahun dulu tak apa, sebab anak kita tak ada pilihan, ni je rumah dia ada. Kalau dia mengamuk apa, kalau dia merajuk pun, mak saya cerita masa dia merajuk dengan atuk rotan dia beranilah pergi rumah Pak Long kat depan tu, tak jauh kan. Sebab dulu kita duduk satu kampung, semua adik-adik mak kita kat situ, adik-adik bapak semua kat situ. Tapi sekarang kalau anak kita sakit hati, rasa merajuk, dia tak ada tempat nak pergi. Sebab atuk jauh, nenek jauh, Pak Long, mak long, adik-adik mak, adik-adik bapak semua tak ada berhampiran. Jadi tu yang kadang-kadang kanak-kanak ada perasaan nak lari daripada rumah. Cuma kita takut je lah dia buat ke tak buat. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, kalau kanak-kanak berebut barang mainan, buat jadual. Siapa main dulu? Okey, abang main dulu. Nombor 1, pukul 9 sampai 10 pagi abang punya turn. Adik pukul 10 sampai 11, 11 sampai 12, 12 1. So buat jadual. Jadi dia orang tak berebut. Dan kena latih lah dia orang ikut jadual tu. Jadi kalau ada gadget pun sama juga. Jadi siapa yang ada gadget tu, tak payah beli gadget untuk semua anak, satu je gadget, tapi ajar dia untuk take turns, main ikut giliran. Jadi buat giliran. Okey, jadi nak mengelakkan gaduh tadi kan. Dan kalau gaduh juga, setakat dia gaduh sikit-sikit, dia pukul-pukul tu tak apa, tak payah ni, biar je. Dia akan membesar dan dia akan selesaikan masalah antara dia. Jadi sebenarnya tak perlu sangat rotan ni. Pada saya tak perlu rotan. Kita cuma buat jadual, latih dia, didik dia ikut jadual semua. Kalau dia gaduh juga, lantak dia lah. Kalau rasa tak boleh dengar anak-anak menjerit, bergaduh bising, masuk bilik. Biar dia bergaduh kat bawah tu kan. Sebab budak-budak memang akan bergaduh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soalan tentang asrama. Okey, asrama ni apa tujuan kita hantar anak asrama? Tanya diri kita dulu. Kalau kita hantar anak pergi asrama sebab kita malas nak jaga dia kat rumah, tu salah Ada ibu bapa yang berpendapat anak-anak lebih baik dididik di asrama berbanding di rumah. Sebenarnya anak-anak lebih baik dididik di rumah berbanding asrama. Tapi asrama tu bagus sebab anak saya pun masuk asrama daripada form 1 juga. Tapi dia orang memang kat rumah tu dah stable dah. Emosi dia stable, apa semua dia matang apa semua. Jadi bila dia masuk asrama tu dia sendiri nak masuk, kita bagi dia peluang. Tapi saya cakap dengan anak saya, kalau awak tak sesuai duduk asrama, anytime boleh balik rumah. Tapi dia duduk asrama, dia happy, dia seronok dan dia boleh ikut peraturan di asrama. Dia jadi ketua dom, ketua bilik lah, ketua sekolah, ketua pengawas semualah kan. Kalau dia boleh stable kat sekolah, okey. Okey, jadi umur berapa? Saya tak galakkan budak bawah 12 tahun duduk asrama. Sebenarnya budak bawah 12 tahun tempat dia di rumah dengan mak ayah.
Nak masuk asrama umur 13 ke atas boleh lah. Tapi yang lebih baik sebenarnya yang lebih stable umur 16 ke atas. Maknanya dah lepas form 3 lah. Form 4, form 5 itu zaman remaja tu dia dah stable banyak dah. Maknanya kat rumah dia okey, dia boleh urus diri dengan baik. Jadi bila dia pergi asrama tu dia hanya mendapatkan misalnya kemahiran-kemahiran yang lebih baik, kemahiran sebagai leadership misalnya, leadership skill. Itu yang bagus sebenarnya. Dua asrama tu dia berpeluang untuk dapat leadership skill, untuk bergaul dengan lebih ramai kawan, untuk meneroka hidup yang lebih ataupun pergaulan yang lebih luas lagi, lebih baik lagi lah, ya. Tapi kalau kat rumah dia tak stable, jangan hantar dia ke asrama, ya. Kat rumah kena bagi dia stable dulu lah. Stable ni maksud saya dia boleh urus diri dia kat rumah, dia boleh ikut arahan, dia ada hubungan yang baik dengan mak ayah, dan kita rasa mungkin asrama tu dapat memberikan dia nilai tambah lah, misalnya nak hantar dia tahfiz kan, dan okey. Tapi itulah umur 13 ke atas lah, jangan hantar asrama umur 12 ke bawah lah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini. Moga apa yang kita dapat kita amalkan sama-sama untuk mendidik anak-anak, insya-Allah. Dan ilmu parenting ini bukanlah penting pada ibu bapa sahaja. Bahkan yang belum berkahwin pun boleh belajar. Yang baru berkahwin belum menjadi ayah pun boleh belajar, tak ada masalah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput mudir Sekolah Sri Al-Amin Semenyih dan penceramah kita pada hari ini untuk tampil ke hadapan untuk menerima cenderamata kenang-kenangan, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini. Tak nak bagi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput mudir Sekolah Sri Al-Amin Semenyih, Mudir Ahmad Fadli bin Fauzi, untuk bagi sedikit taklimat tentang kemasukan ke Sekolah Sri Al-Amin Semenyih. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Muallim Naimi, barisan guru-guru, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah tak lama, 5 hingga 7 minit sahaja, dan kita akan terus satu harung sesi cabutan petua, insya-Allah. Kita tuan-tuan dan puan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ahmad Fadli Muhammad Fauzi. Sudah 15 tahun sebagai guru besar dan juga pengetua sebelum ni di Sekolah Al-Amin Bangi dan juga Sekolah Menengah Al-Amin Bangi. Dan 2023 kami buka sekolah baru di Al-Amin Semenyih.
Jadi insyaAllah sekolah ini merupakan salah satu daripada 41 buah sekolah dekat satu Malaysia yang merangkumi sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Dan kawasan yang sekitar sini ni yang berhampiran dengan Bangi, Semenyih, Seberjaya, Putra Mahkota, Nilai, kita ada semua ni. Ni daripada rahim yang sama, daripada HQ yang sama, daripada 1989, kemudian 2013 alami nilai, 2016 alami Putra Mahkota, 2020 1 tahun sebelum PKP, dan 2023. Dan insyaAllah merangkumi semua ni ada sekitar 63 sekarang ni. Dan kita ada 6 sekolah rakan, maknanya sekolah-sekolah swasta yang lain berminat dengan sistem sekolah Ikram Musleh ni turut bergabung dalam ni lah. Dan kita ada 54 buah tadika satu Malaysia. Okay, Alhamdulillah. Dan nak apa poin dia nak menggambarkan sistem sekolah Ikram Musleh ni, insyaAllah dari segi diniahnya, kurikulum Ikram Musleh ni stabil dari segi subjek dan juga sistem pengajaran dan juga modul-modul yang kami sediakan, insyaAllah. Dan biasanya disebut sekolah-sekolah rangkaian Ikram Musleh ni, kita tidak lari daripada menggunakan sistem KPM. Kalau pergilah daripada sekolah Ikram Musleh ni masuk ke sekolah harian, anda semua akan bawa buku teks yang sama, buku latihan yang sama, cuma mungkin berbeza sikit lah di antara sekolah antara negeri dengan negeri. Jadi insyaAllah tak susah lah. Kalau urusan dengan PPD atau JPN, sebut nama sekolah Ikram Musleh, insyaAllah tak ada masalah dari segi perkembangan daripada peringkat sekolah rendah maupun ke sekolah menengah. Lepasan alumni kita, Alhamdulillah setakat ni kalau yang dekat Bangi, sebab kita baru 2 tahun di Semenyih, antaranya yang Ustaz Nu'man Haini, tinggalnya dekat Bukit Bandar Siputra, ketua pelajar dekat Al-Amin sebelum ni, dan lepasan Yarmouk Jordan, dan sekarang ni merupakan ketua bahagian pemasaran kat Unity Wakaf di Malaysia. Dan ada satu pasar di Patani, dia namanya Asian Mall. Kalau tuan-tuan pergi Patani tu boleh singgah lah, menggambarkan insyaAllah, dan keraplah tampil ke media-media sosial, ke figur-figur yang National FM, misalnya. Alhamdulillah. Seterusnya ni nama dia Cik Halim. Cik Halim, kalau siapa nak makan ayam geprek ke gapruk ke, dia ada 5 buah cawangan kedai tu. Pernah dengar Akikah Center? Akikah Sedar, inilah dia pengasasnya. Dan juga ada ladang lah, AC Agrotech. Okay, Alhamdulillah. Dan sebelah sana tu alumni kita juga, kalau biasa pernah baca buku pasal Gaza, ada komik Gaza, dialah pelukis dia. Dan banyak siri lah. Memang dia punya simbolik dia menutup mukanya. Mungkin malu kot. Tapi insyaAllah dari si karyanya sangat meluas. Alhamdulillah. Ini menggambarkan lepasan-lepasan banyak lagi lah yang tak tersenarai. Mungkin juga ada di kalangan kenalan-kenalan, sebab saya jumpa dengan banyak ibu bapa, parent. Sebab saya ada kawan seorang kat Petronas, rakan sekerja saya, bekas alumni juga. Ini mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan punya networking lah. Okey, program hari ini adalah satu, kita bless sebab kita bergabung dengan satu JMB yang hujung sekali, ramai yang daripada karya sini, Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga bergabung dengan surau, NGO dan juga pihak EBG. Itulah hasratnya, sekali bila kita buat program je, kita akan cuba menggabungkan seramai mungkin muafakat tersebut. Hasratnya memang kita nak exposure lah anak-anak. Kalau dari segi sukarelawan, di kalangan murid, kalau mereka sertai, dapat CJ peringkat masyarakat, mungkin lebih pada peringkat sekolah. Okay, ni antara program kita lah yang kita buat. Dan kalau perasan Op Ehsan ni memang betul-betul bawah Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Zahid Hamidi. Memang kita terlibat samalah. Dan bukan setakat dekat sekolah, kita juga ada buat secara langsung online
macam mana ibu ayah boleh bagi poin-poin apa benda berlaku kat Gaza tu. Inilah dia teladan dari Gaza untuk keluarga kita. So, ini pun sebahagian daripada program halakah-halakah ibu ayah lah. Okay, insyaAllah sekolah akan sediakan sesi jualan. Kalau bagi tuan-tuan perempuan yang ingin membeli buku teks masa tahun depan, tapi bukan dalam tempoh terdekat lah, insyaAllah dalam masa akan datang kita akan maklumkan. Dan juga akan ada sesi infak muqaddam lah untuk siapa yang nak salurkan sumbangan dia kepada anak-anak yang belajar Al-Quran. Program yang sama juga berlaku tahun lepas bersama dengan Dr. Muhammad Arif daripada UKM. Benda yang sama, muafakat rumah sekolah, inspirasi daripada hadis. Jadi insyaAllah setiap tahun kita akan buat benda ni supaya ada kelangsungan lah dalam kita punya aktiviti sekolah lah. Dan juga muafakat semuanya, kita panggil ibu ayah, NGO yang ingin membantu sekolah boleh tampil. Jadi tuan-tuan perempuan kalau berminat boleh sama-sama lah menyokong muafakat ni. Kita juga ada sokongan dengan Alif Quran dan juga program yang berkala lah. Program kalau yang tentang Gaza, akhbar Islami pun kita ada juga buat. Anak-anak ni kalau puasa ni ada, tak ada kat sini, ada seorang kita panggil daripada mu'alaf daripada daripada Hidayah Center pun turut berkongsi tentang bahasa India yang mungkin ejaan, petaan, cara sapa dan seterusnya. Okey, ini antara program. Kalau orang kata sekolah alami ni dalam bangunan ke? Memang dalam bangunan, tapi ada sesi berkala kita akan bawa anak keluar dari sekolah. Namanya outdoor activity, dan kita team up dengan DMS lah, Datuk Mak Said dekat atas Pelangi sebenarnya. Okey, ini program-program hadis yang alhamdulillah setiap menjadi sebutan anak-anak sebelum waktu solat zuhur. Kita ada hadis yang singkat-singkat. Contohnya al-mu'minu min al-mar'ah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dan kita akan anak-anak ulang dan kongsi pada ibu ayah untuk sambung kat rumah. Okey, yang lain-lain lebih pada aktiviti-aktiviti yang kita anjurkanlah alangkah. Okey, akhir sekali apa yang saya nak offer hari ni pada tuan-tuan perempuan yang belum lagi dan bercadang-cadang untuk sambung anak ke Al-Amin Bangi sebenarnya. Kami nak offerkan satu tawaran iaitu yuran tahun depan kita ada sedikit diskaun mulai hari ini. Kalau tuan-tuan perempuan mengambil ataupun submit permohonan, kami akan bagi diskaun sebanyak RM200 kalau membuat bayaran sebelum 1 Ogos 2025. Tapi kalau buat awal lagi 200 plus 100, so 300 lah kalau buat bayaran 31 Disember. Okey, syaratnya semua 3 Disember. Dan kalau buat bayaran pada tarikh tersebut, sebelum tu anak-anak perempuan akan dapat baju percuma. Jadi tak perlu risaulah nak beli baju kan, baju co-curriculum insya-Allah. Baju ni mereka baru pakai masa sukan baru ni. Jadi kalau nak sesi yang baru ni tahun depan, kalau yang dah parent sedia ada, present parent, boleh angkat tangan tak siapa yang ibu ayah dah ada anak kat Al-Amin semuanya sekarang ni? 1, 2, 3. Aduh, okay, ramai yang baru kan. Terima kasih. Jadi kalau nak dapat layar yang kedua, bolehlah bayar sebelum 31 hari bulan Disember insya-Allah. Maklumat lanjut kita akan maklumkan dari semasa ke masa. Ada yang tanya baju sekolah macam mana? Senang je. Baju dia baju pengawas. Jadi anak seawal darjah 1 dah pakai baju pengawas dah. Tu baju pengawas dah. Tu dan gambar-gambar ni semua daripada Lazada dan Shopee. Jadi Lazadable dan Shopeeable. Mudah saja. Tak ada baju khas, cuma tambah logo saja. Okey, insya-Allah ni kalau nak beli kat sekolah pun kita boleh guide, tapi kalau nak beli kat pasaran awam pun boleh juga insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Kalau ada maklumat lanjut, kaunter belakang tu Umi Haja boleh angkat tangan. Di kaunter sebelah belakang untuk maklumat lanjut. Daftar dulu, bayar RM30 untuk permohonan, dan selanjutnya kita akan berbincang dalam WhatsApp ataupun sesi-sesi di sekolah insya-Allah. Jemput datang di sekolah kalau nak tengok tempat, dan kita boleh segerakanlah proses pendaftaran insya-Allah. Kembali kepada Muallim Anas. By the way, ada soalan tak tentang sekolah setakat ini? Soalan famous di kalangan ibu ayah,
kalau anak saya darjah 1 dah daftar dekat sekolah SK, macam mana ya? Kan? Jawapan dia mudah je. Kalau dah nama ada dekat sekolah SK, bawa surat tawaran daripada sekolah Al-Amin sebenarnya, bagi je dekat sekolah SK tersebut. Dia akan keluarkan nama anak tuan dan puan daripada senarai tu, tak ada masalah. Dan tak perlu pergi PPD, tak perlu pergi JPN. Terus daftar je dengan syarat ada surat tawaran daripada sekolah Al-Amin sebenarnya. Okey, wallahu alam.